Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat yang tengah tengok forum kita malam ni. Forum kita santai je malam ni. Nama forum dia tentang bekas pemain Sarawak FA, yakni Saudara Effendi Julaihi lah. Sekarang kita panggil dia Ustaz Effendi. Ustaz Effendi ni tuan-tuan, macam kita tahu, selain daripada main dengan Sarawak, dia ada main juga dengan beberapa buah pasukan lain, antaranya dengan Kelantan, Negeri Sembilan, dan kalau kita ingat sebelum ke Kelantan tu macam-macam lah pasal beliau pancing. Jadi beberapa kontroversi juga masa isu penghijrahan tu, sebab ramai pengurus dan banyak pasukan yang nakkan Effendi Julaihi ni. Sebab tuan-tuan, macam kita tahu Effendi Julaihi ni zaman tu memang famous lah senang cerita kan. Kalau Bro Gary dengan Bro Azelo yang bersama dengan saya malam ni ingat, dulu kartunis, pemain bola sepak, atlet, kira sama popular lah dengan artis, selebriti kan. Kalau buka majalah Mangga tu, selain daripada zaman-zaman awal tu kan, mesti ada gambar-gambar atlet-atlet kita, antaranya bola sepak lah. Ini zaman majalah Arena Bola Sepak, majalah Liga Profesional dan sebagainya, yang masa tu bahan-bahan bercetak ni memang jadi kegilaan ramai lah. Surat khabar kan, saya sendiri dulu kalau baca surat khabar mesti buka yang paling belakang sebab kita nak gunting gambar segmen sukan tu. Tuan Andri yang saya kasih sekalian, kita tengah tunggu Ustaz Effendi sekejap. Ustaz Effendi ada urusan di Surau. Jadi kita akan borak-borak dulu dengan dua orang otai kita, yang ni Bro Gary Harim Logat dan juga dari Azilo lah. Mungkin kita mula dengan Bro Gary dulu lah, kita borak-borak je Bro Gary. Mungkin ada di luar sana dah ramai dah kenal Bro Gary ni, tapi untuk segmen baru yang mungkin baru first time tengok Bro Gary ni kan, apa handsome sangat ni kan, mungkin boleh ceritakan sikit siapa lah seorang Gary itu sendiri, dan mungkin kongsikan kepada sahabat-sahabat tentang minat yang mungkin boleh disuburkan dalam kalangan masyarakat kita. Silakan. Okey, kalau kata otai tu saya rasa Cik Din lagi otai sebenarnya sebab sebab dia tu, Cik Din ni ibarat apa aku kata bapak bola sepak Malaysia. Dan kalau nak jadi cari rujukan tu bola sepak tempatan tu memang kita pergi Cik Din lah, mana dia pergi tempat lain kan. So betul. Tu, kira bidang penulisan ni saya rasa yang pertama yang dapat kira trace bakat saya tu Azelo sebenarnya. Sebab mula-mula kita menulis bola sepak Sarawak, share di Facebook, and then memang kita sebenarnya waktu tu follower semuanya bola lah. And then waktu tu dia selalu tanya, saya tak tahu pun dia sama negeri dengan saya pada waktu tu, tak tahu pun dia sama bangsa dengan saya mula-mula. Kita cakap sebenarnya saya you macam tu. And then bila dapat tahu, okay lah kita jumpa, and then memang rezeki menulis kat semuanya bola, saya pun join waktu tu. 4 tahun dah lah waktu tu. Tahun lepas saya ada stop sekejap, tapi and then bila Abang Muzabil datang balik, dia kata dia ada projek baru. So saya discuss, kita pun join balik lah. Last December saja baru saya join balik dengan semuanya bola sampai sekarang. So sekarang ni semuanya bola basically kita dah ubah direction dah sebenarnya. Kita tak ada menulis artikel based on news semata-mata. Kalau boleh kita kurangkan news, tak ada dah. Kita lebih kepada magazine, football magazine dah. Macam kalau kita tengok majalah terbangsa 442, kita lebih kepada begitulah, yang ada insight daripada penulis. Kita lebih kepada yang artikel lebih berat lah berbanding dengan news sekarang ni. Itu beza dia dulu. Menarik. Tadi saya ingin buat disclaimer sikit lah. Dia tak betul lah Bro Gary puji-puji saya tadi tu. Saya pun baru belajar lagi. Tapi saya boleh sebut yang saya, Bro Gary dan Bro Azelo ni, kita sama-sama minat dan punya jiwa yang sama lah, passion terhadap penulisan dan passion terhadap bola sepak. Sebab pengkritik ni ramai ya Bro Azelo dan Bro Gary.
nak cerita apa, Ya, betul. orang yang mengulas ni ramai tapi yang nak menulis tu tak ramai. Tapi sekarang alhamdulillah dah ada orang kata minat tu dah semakin subur. Ramai masyarakat dah mula minat untuk menulis dan mengkongsikan sejarah bola sepak. Kita akan move kepada saudara Azilo sekejap lagi. Cuma kepada sahabat-sahabat yang baru menonton, memang mungkin akan pelik sikit sebab tak ada lagi muka Ustaz Effendi Julai sedang ada urusan sikit. Nanti insyaAllah bila dia masuk kita akan mulakan dengan Ustaz Effendi. Kita tunggu sekejap, beliau tadi pun ada surau sekejap untuk beliau dapat selesaikan urusan dia. Dan sekadar untuk perkongsian, sebenarnya forum ni bersempena dengan banyak perkara. Antaranya ialah sempena 50 tahun insyaAllah pada tahun ini ABIM Angkatan Bela Islam Malaysia akan menyambut ulang tahun yang ke 50 tahun, separuh abad, ditubuhkan pada 1971, dan forum ini dijalankan dengan kerjasama daripada Bistro Bola Sepak, ABIM, Semuanya Bola dan juga Bukit FC. Baik, sementara kita tunggu Ustaz Effendi, kita nak borak dulu dengan Bro Azilo. Bro Azilo ni tuan-tuan, dia batuk pun saya rasa boleh dapat like yang sampai 400. Jadi kita hari malam ni kita nak dengar Bro Azilo borak panjang sikit. Dia ramai follower, macam Bro Geri juga ramai follower. Tapi malam ni kita nak dengar seorang Azilo tu siapa. Kan kadang-kadang orang menilai kita kan, oh Azilo ni dia pandai mengulas, dia pandai kritik, dia pandai goreng kita satu isu. Tapi sebenarnya siapa seorang Azilo? Kalau boleh dikongsikan dengan sahabat di luar sana, sementara kita tunggu Ustaz Effendi untuk masuk, insyaAllah. Silakan Bro Azilo. Okay, selamat malam semua dan selamat Tahun Cina pada yang meraihkan pada hari ini. Saya Azilo, rasanya ramai yang dah kenal ataupun ramai lagi yang tak kenal. Saya adalah penulis bebas sebelum ni, tapi lepas tu saya menulis dengan Semuanya Bola. Saya terikatlah dengan Semuanya Bola sebagai penulis. Lepas tu saya menukar haluan ke Bukit FC. Sekarang ni saya dengan Bukit. Jadi saya sebenarnya seorang yang passionate terhadap tactical. So saya nak create satu community yang membincangkan bola sepak dari sudut yang lain. Sebab selalunya kita bincang pasal benda yang santai, keputusan, penjaring gol kan. Jadi saya try to create satu lagi landscape bola sepak yang berbeza. Dan saya rasa saya berterima kasih sebab ramai yang follow saya sampai ke hari ini. Dan sebenarnya Cik Din macam Gary cakap, antara rujukan saya lah untuk bola sepak Malaysia. Sebabnya dahulu saya banyak fokus pada bola sepak Eropah, tapi bila saya masuk Semuanya Bola saya kena memperbagaikan lagi. Dan bos saya masa tu nakkan saya konten bola sepak Malaysia yang orang cakap apa yang orang Eropah boleh buat, kita buat ke dalam bola sepak Malaysia. Bagi saya itu cabaran, tapi terima kasih juga pada orang seperti Cik Din, banyak membantu sebenarnya. Bila kita nak menulis artikel yang klasik tu memang kita akan bergantung pada blog yang diwujudkan oleh Cik Din. Sampai hari ini masih lagi menjadi rujukan. Rasanya ramai yang menjadikan rujukan blog tersebut. Dan karier penulisan saya bermula rasanya dah lebih 7 ataupun 8 tahun lah. Tapi yang saya orang cakap hired as a writers dalam 3 atau 4 tahun lah yang saya ingat. Dan sekarang ni kalau korang nak follow saya dekat Bukit FC. Dan saya mostly fokus pada konten Eropah lah sebab Bukit FC dia ada pecahan-pecahan dia. Dan saya masih aktif lagi menulis dekat page saya. Korang masih boleh follow lagi dekat page tu. Dan rasanya kalau ada persoalan tentang saya tu boleh terus follow saya di Facebook saya, Azilo. Cari je dekat situ. Itu sajalah rasa Cik dia. Dia unik lah. Biasa kalau yang power tactical ni, dia kalau cakap dia relax-relax kan. Pasal 2 kata je. Tapi kalau tulis memang padu-padu lah. Sementara kita tunggu Ustaz Effendi ni, kepada yang baru tonton, kita tengah tunggu sekejap Ustaz Effendi. Ustaz Effendi Julai dia ada urusan sikit. InsyaAllah bila dah masuk kita boleh interview dia. Saya percaya ramai yang tonton, selain nak tonton interview dengan Ustaz Effendi yang tahu tak ramai yang interview Ustaz Effendi Julai,
saya tahu juga ramai nak tengok dan nak dengar sejelas suara Bro Gary dan juga Bro Azilo kan. Sebab forum ni tak ramai orang buat, forum bola semua kan. Walaupun sekarang dah ada budaya untuk online webinar dan sebagainya lah. Dan kita nak galakkan budaya ni. Kalau tuan-tuan di luar sana, selain daripada tu lah, kita ada ramai influencer yang buat di Expo Arena, di YouTube channel dan sebagainya yang bincang pasal bola. Tapi kita juga boleh orang kata buat untuk player dan sebagainya. Ini cara bola itu. Sementara kita tunggu Ustaz Effendi, mungkin kita boleh borak-borak santai dulu dengan Bro Gary dulu. Saya bagi ruang untuk bicara. Mungkin ada kenangan tentang Effendi Zulaihi yang mungkin Bro Gary boleh kongsikan ataupun teringat. Dan kejap ni kita akan tanya kepada Ustaz Effendi sendiri, insyaAllah kejap ni kalau dah masuk tentang kenangan bola dan Liga Malaysia atau keseluruhan. Mungkin Bro Gary terkenang lah kan. Kalau saya sebagai penyokong Selangor, mungkin ceritanya pasal Azmanan, ceritanya pasal arwah Abu Bakar, cerita pasal Pada Arsad dan sebagainya kan. Tapi sebagai warga Borneo yang tentulah minatnya tentulah pada Sabah kan, pada Sarawak. Tapi mungkinlah ada yang boleh dikongsikan kenangan dengan squad orang kata Encang, Sarawak Encang ni dan juga Effendi Zulaihi sendiri, nama besar dalam bola Malaysia. Silakan Bro Gary. Okay, kalau dulu Sarawak ni kita tahulah dia luas, besar. And then zaman dulu 90-an Astro tu sangat rare lah untuk orang Sarawak sebenarnya. Tak payah cakap Astro lah, kita nak dapat secara langsung lah ada game dalam di TV3 pun katakan, pun tak boleh nak tengok sebab capaian siaran tu memang tak ada. So apa yang kita buat waktu tu, nak tak nak buka radio, kita dengar ulasan dari radio, kita just imagine je, kebetulan waktu itu yang pengulas RTM Sarawak waktu itu, nama dia pun Effendi Zulaihi juga. So bila dia cerita tentang Effendi Zulaihi tu, bayangkan sajalah larian dia semua macam mana semua. And then yang saya tahu, saya ingat yang sangat famous memang jersey nombor 14 tu lah. Jadi kalau kita main bola di padang pun ataupun di sekolah, wakil sekolah ke wakil apa pun, nombor 14 tu mesti budak yang paling laju cop baju tu. Dia kata nombor 14 ni orang yang paling laju sebab siapa? Kenapa? Sebab Effendi Zulaihi macam tu. Boleh bergaduh, So, boleh bergaduh. Boleh bergaduh sebab nombor 14. Nombor 10 tak nak, nombor 9 tak nak nombor 14. Yang paling laju tak nombor 14. Dan kita tahu kalau kita lawan tim sekolah lain pun tengok nombor 14, kita tahu winger ni mesti laju ni. Siapa jadi wingback ke marking ni memang memang kita tahu dah lah. Memang lawan ni laju. So nombor 14 tu memang kita akan marking kalau main bola waktu sekolah dulu lah. Sebab dia Effendi Zulaihi. Itu yang saya paling ingat sekali. First game kalau tak silap saya tonton di Stadium Negeri tahun 94. Saya lupa entah sama ada perlawanan tentang Selangor ataupun Kelantan. Semi-pro lah, semi-pro. Stadium Negeri. Semi-pro. Zaman 94 semi-pro ya. Masa semi-pro. Saya rasa Selangor, Azmar Adenan waktu tu, ataupun Kelantan ada Hashim Mustafa waktu tu, Effendi Zulaihi masuk. Waktu tu gandingan dia Johanta dan Syamsuddin Abdul Rahman waktu tu. So dia memang main winger, memang laju lah dia masuk dia, kita boleh imagine dah dia punya larian tu. Itulah kenangan dia. Menarik lah kita sebagai mungkin pada zaman tu mungkin yang tonton ni ada yang adik-adik kita yang tak hidup zaman semi-pro kan, Bro Gary, Bro Azilo. Diorang mungkin tak faham macam kita punya situasi tau. Kita dulu nak contohlah, bukan cerita EPL pun, cerita Liga Malaysia ni, kita nak dapat dia punya update tu pun kita tertunggu-tunggu kan, kita tunggu paper esok kan, kita dah cerita malam tadi tengok bola, lepas tu baru nak tengok paper kan, kalau tak sempat tengok berita. Jadi kita punya information tu kadang lambat sampai, jadi kita appreciate apa yang kita ada, sebab tu passion zaman tu lain lah kan. Sekarang pun passion ada juga tapi dengan cara yang berbeza lah. Sekarang ni mudah untuk even kita nak contact dengan player pun. Ya, sila. Zaman tu saya ingat lagi Cik Din, kalau katalah Sarawak ada match di
Semenanjung kan. Sebab akhbar pun surat khabar paling awal sampai di Sarawak, di tempat saya waktu itu pukul, kalau berita harian daripada Semenanjung pukul 6 petang. Bayangkan pukul 6 petang baru sampai. Dan kadang-kadang match malam tadi ni, hari ini kita tunggu-tunggu lagi Sarawak menang ke, kalah ke, seri ke, kita masih tunggu-tunggu. Sekarang ni mudah lah sebenarnya, ada apps lah apa semua kan. Tapi itulah, ada juga yang lambatnya. Dan kita dulu antara yang kita nanti-nantikan bila kalau dengar radio masa live tu ataupun di TV, kita nak tunggu keputusan di stadium-stadium lain kan. Walaupun yalah masa tu memang biasanya coverage untuk Selangor lah. Satu sebab Selangor banyak menang, keduanya sebab stesen TV masa tu dekat dengan stadium kan. Dah dapat live tinggi macam sekarang. Awak nak tengok JDT kan. JDT yang ditayang kan. Yalah kita faham lah stesen TV ni dia ada unsur komersial dan juga dia dengan keuntungan dia, tapi maksud saya tu kita nak tunggu sampai habis match, kita nak tunggu daripada setiap stadium tu apa update dia kan, nak tahu siapa menang, siapa kalah kan, nak tahu siapa skor. Kalau kita tengok kalau kita dengar live dekat radio tu, kadang sampai dekat speaker tu kan, kita nak dengar kan, nak rasa atmosphere stadium tu kan. Zaman tu kita banyak orang kata banyak orang kata bermain dengan perasaan juga, dengan jiwa. Jadi kalau boleh saya beralih kepada saudara Azilo, mungkin boleh kongsi sikit lah lifestyle Fendi ke tentang Liga Malaysia 90-an yang paling dikenang lah, yang kalau ikut sampai sekarang ni masih lagi dalam minda tu, memang boleh ingat lagi. Mungkin boleh kongsikan Azilo. Okay, bila bercakap tentang Afendi Julahi, macam Gary cakap, mostly kita akan ingat tentang seorang winger laju, seorang pemain yang memiliki rembatan yang keras, kuat, dan satu lagi kita digambarkan dengan satu karakter yang orang cakap tak pernah mengalah lah dalam padang. Walaupun apa saja keputusannya, pengulas akan cuba membayangkan situasi bahawa Afendi Julahi ni dia macam mana, dia tetap fight juga. Dan satu perkara yang menarik juga dulu macam Cik Din cakap, macam informasi yang kita dapat misalnya sebelum perlawanan, sebab dahulu orang kata Sarawak ni pasukan yang kuat dulu pada era tu. Selepas Alun West orang cakap steadykan pasukan Sarawak, mereka jadi pasukan yang kuat. So bagi peminat Sarawak, setiap game tu sangat-sangat penting. Orang cakap setiap game tu penting, jadi mereka akan mencari satu informasi siapa lawan mereka pada hari ni. Dahulu dekat paper kita akan mencari, penulis akan menulis jadual perlawanan, lepas tu dia akan meramalkan kesebelasan utama kemungkinan. Apabila kita tengok nama Afendi Julahi diletakkan dekat situ, kita akan rasa macam okey, Sarawak berada di apa tu orang cakap, berada selamat lah masa tu, walaupun kalah pun mesti tetap melawan lah. Tapi itulah informasi yang kita dapat pada masa tu. Lepas tu yang menariknya dulu, pasukan Sarawak dulu, bila sebab Sarawak ni dia selalu bermain awal, dia selalu bermain awal. So bila kita dengar dekat radio tu, kita tak ada masalah lah untuk mendengar update daripada pasukan lain, sebab Sarawak main dalam 8-15 kan Giri? Dia 8-15. Kalau Sarawak main 8-45 tu kita tahu mesti ada live game. Itu dalam mindset kita dulu. Sebab yalah dulu orang tak cakap ni ada live, tapi kita dah agak dah kalau 8.45 tu of course ada live kan. Kita akan tunggu. Dan apabila cakap tentang Afendi Julahi, kita akan ingat seorang lagi nama, itu Samsuri Abdul Rahman. Dia dua orang ni mesti ada sebelah-sebelah. Kalau Arsenal ada Thierry Henry dengan Dennis Bergkamp. Lebih kurang, kalau Liverpool tu ada Kenny Dalglish dengan Ian Rush, lebih kurang macam tu. Di Sarawak dulu dia ada partner dia, Afendi Julahi mesti ada Samsuri Abdul Rahman. Walaupun masa tu ramailah pemain yang berkaliber yang lain seperti John Hunter, tapi bila kita sebut Afendi Julahi, kita nak tahu gandingan dia ada ke tak. Bila dua orang ni ada, kita rasa macam okey, kita okey untuk malam ni. Dan mostly Afendi Julahi ni kita mula-mula masa kecil tu kita dengar daripada ayah, pada pakcik kita. Mereka kan bila bercakap kat kedai kopi kan, selalunya nama yang akan mereka akan cerita, kita cubalah. Bila kita dengar sendiri ulasan dekat radio, okey, memang power lah.
power. Lepas tu daripada situlah kita orang cakap minat kita terhadap dia berputik. Lepas tu kita follow career dia, kita tunggu, tahu tak? Mostly kita akan tunggu bila dia dapat national call up pun kita rasa gembira. Bagi kita satu kejayaan besar lah untuk seorang pemain seperti Afendi Julahi. Kita tahu pada masa tu ramai pesaing-pesaing dia dan memang sukar untuk menembusi ke skuad kebangsaan sebagai pasukan utama, tapi bila dia dipanggil tu kita rasa gembira sebab bagi kita dia berhak. At least kalau tak ada pun satu cap pun dah cukup dah kan untuk pemain macam dia. So macam Gary dia bertuah sebab dia boleh pergi ke stadium sebab tempat dia dekat sikit, walaupun jauh tapi dekat sikit lah banding dengan saya. Kalau macam saya duduk dekat Sibu Sarawak, memang akses ke stadium tu memang sangat-sangat jauh. So orang cakap kalau tak final tu mungkin tak pergilah, semi final tak pergi, selalu final dekat KL kan. So kalau tak semi final atau suku akhir tu memang takkan pergilah. Mostly macam saya, kita tengok dekat TV lah, dengar dekat radio, macam Cik Din cakap tu, kita tengok dekat majalah, update terkini pada ni. Kita akan cari kalau ada poster tu, pemain yang kita suka tu, kita betul-betul appreciate lah. Lepas tu, misalnya Sarawak menang malam ni kan, Sarawak menang pada malam ni, kita next day tu, dah tak sabar-sabar dah rasa nak beli newspaper. Sebab kita nak baca juga laporan perlawanan dia, walaupun kita dah dengar dia menang. Dan itu kenangan pada era Afendi Julahi dahulu. Dan selebihnya saya rasa peminat-peminat otai ni mereka ada kenangan tersendirilah dengan Afendi Julahi sebab dia adalah satu simbol di mana bola sepak Sarawak pada tu sedang berada di direction yang betul. Sehinggalah pada satu ketika dia terus menjunam. Kita akan, sebab tu nama-nama seperti Afendi Julahi ni kita akan ingat sebab mereka membina sesuatu. Tapi malangnya kita harus akui bola sepak Sarawak kita tidak dapat menjaga tau benda yang mereka bina tu tadi. Dan sebab tu kita rasa macam mungkin kita rasa bersalah lah terhadap mereka sebabnya generasi pada hari ni bola sepak Sarawak ni mungkin rasa bersalah terhadap mereka ni sebab mereka membangunkan pasukan dahulu bukan macam sekarang. Mereka kekangan untuk mencari pemain. Contoh nak bawa pemain daripada Semenanjung ke Sarawak tu sendiri dah jadi satu masalah dah sebab nak mencari bakat tu susah. Sebab tu dia akan berkitar dekat sekitar Sarawak ataupun Borneo dan juga mencari pemain import yang betul-betul mereka cakap boleh pakai lah kalau boleh. Sebab nak avoid mistake tu memang salah satu perkara yang akan cuba dielakkan sebab kalau tersilap ambil import tu memang satu masalah besar lah. Sebab berbeza dengan macam pasukan seperti Selangor kan Cik Din sebab dia berpusat dekat ni Lembah Kelang. So dia punya talent, dia nak tarik talent tu mungkin okey. Jadi bila Sarawak ni bila dia buat macam tu, bila daripada era pada awal Mahian sebagai coach dan pada Alan West, mereka dah struggle untuk membina something tapi bila kita tak dapat untuk legacy tu kita tak dapat kekalkan. Kita tahu pasukan ni akan ada turun naik tapi Sarawak punya turun tu dia sampai level pergi ke M3 tu. Itu yang kita rasa macam okey. Generasi pada hari ni memang patut rasa bersalah lah pada generasi Afendi Julahi yang dulu. Itu pandangan saya lah. Ya. Ya, terima kasih kepada Bro Azilu tadi. Pandangan saya pasti menarik lah. Kita kenang-kenang zaman-zaman 90-an ni memang banyak kenangan. Kepada yang baru tonton, jangan rasa pelik. Tak ada muka Ustaz Afendi Julahi. Ustaz Afendi ada masalah teknikal sikit. InsyaAllah dia akan join sekejap lagi. Kita doakan. Kami tak scam anda, jangan risau. Bukannya kami saja-saja tiba-tiba tak nak scam kata letak buka Bro Gary dengan Bro Azilu, tapi sebenarnya tak ada Ustaz Afendi. Memang ada Ustaz Afendi bersama-sama kita sikit juga, tapi dia ada perurusan yang masalah teknikal sikit. Kita doakan dia dapat masuk. Mungkin kita ke Bro Gary dulu lah. Tadi baca-baca komen tu kan, antara komen sahabat kita ni dia asal nama macam Ramos Sari, Ramles Sari kan. Dulu kita boleh hafal nama sampai ke start punya player kan, Bro Gary. Kita boleh hafal pemain sepanan, reserve player pun kita boleh hafal nama-nama pemain kan, sebab memang sumber kita tak banyak. Jadi bila ada coverage tentang sesuatu pasukan ataupun especially pasukan negeri kita,
sebab kita memang state base negeri punya kelab. Jadi kita memang selalu ingat lah dan mudah ingat. Kalau macam Ramosari ni dulu ada ramai adik-beradik dengan kembar juga main dalam Liga Malaysia ya Bro Gary. Ada Fazli Zainal, Khairi Zainal, ada zaman arwah Mota pun ada adik dia pun ada kan, Muhammad Nodari dan sebagainya. Ada Khalid Ali dan Nabi Hassan dan sebagainya. Jadi ramailah sampai kita boleh tahu adik-beradik dia walaupun main tim lain, muka pun yang lain kita boleh kenal Bro Gary. Mungkin Bro Gary boleh kongsikan momen sebagai penyokong Sarawak era Ustaz Fendi Julaihi main dengan Sarawak yang betul-betul Bro Gary ingat lah masa momen kejayaan. Kita tahu Sarawak ni bukan tim yang biasa lah kan. In the 90s memang mereka banyak mencapai kejayaan dan cemerlangan terutama bila sampai masuk Piala Malaysia, kemudiannya final pada tahun 1999 dan sebelumnya ada menang Piala FA dan sebagainya. Jadi mungkin Bro Gary boleh kongsikan kenangan paling manis sebagai seorang penyokong Sarawak dalam Liga Malaysia. Silakan. Okay, pengalaman pertama sebagai penyokong Sarawak of course 1992 lah, 1992. Satu Sarawak waktu tu, kita cuti. First time cuti sebab menang bola. Mana pernah menang cuti sebab menang bola dekat Sarawak sebelum tu. But 1992 adalah yang pertama kali lah saya bersekolah and then bangun pagi tu. Ayah saya dia tinggalkan saya waktu tu, saya ingat lagi. Sebabnya dia dengan kawan-kawan dia pergi ke stadium. Kita masih lagi budak-budak, 1992. Umur saya lebih kurang 7 ke 8 tahun waktu tu. So, itu adalah first test of victory lah orang kata kan. Kalau macam Selangor, dia banyak kali dah Piala Malaysia apa semua kan. Tapi Piala FA 1992 tu adalah yang pertama kali Sarawak julang trofi waktu tu. But pada masa tu, Fendi dia belum main lagi dengan Sarawak sebab Fendi tak saya 1994 baru dia debut dengan Sarawak. And then 96 masuk Piala FA final lagi sekali, kalah dengan Kedah if I'm not mistaken. Kemudian yang paling sedapnya tu jadi juara Liga Perdana 1997. Itu yang kita tengok sekarang ni gambar Fendi Julaihi dengan Roslan Ismail. Itu memang ikonik lah yang dorang julang trofi Liga Perdana tu kan. Betul. Sampai sekarang itulah Betul. kenangan macam Jelo cakap lah. Itulah benda yang paling precious sekali untuk bola sepak Sarawak. Lepas lain tak ada dah. Itu. Bila kita mengenang balik kan apa yang ada waktu dulu tu dan apa yang telah kita hilang, apa yang kita ada pada hari ini sebagai peminat, sakit hati sebenarnya. Sakit hati. Tapi apa kita boleh buat? Tak ada benda apa kita boleh buat sekarang ni. Kan? Jadi legacy tu hilang lah, memang hilang daripada zaman Awamayan dengan Nab Sayod dia, dan lepas tu Alan Vest dengan Bujang Senang masuklah Sarawak. Jalil Ramli okey juga. Jalil Ramli dibawa Sarawak ke Final Piala Malaysia 1999 final. Pun itu satu kekecewaan sebab kita kalah di final lah dengan Brunei. And then sebab usia masih muda remaja kan waktu tu Cik Din, apa yang rasa yang sangat terkilan Piala Malaysia 1999 tu adalah sebab kita terlepas piala tu ke negara jiran buat pertama kali 1999 tu. Mana pernah kita terlepas itu kan. And then last year saya ada jumpa dengan apa nama tu, Coach Jalil. So dia cakap memang game tu memang sebab final dia kata. Kadang-kadang apa yang kita rancang tu kita takkan dapat follow. Final ni lain. Itu kita faham lah. So apa-apa game pun yang memang sangat sengit orang kata. Kadang-kadang tactical semata-mata dia takkan jalan. Kadang-kadang ada momen-momen tertentu benda-benda macam tu yang akan main keperanan dalam final. Jadi kita boleh faham lah benda tu. And then satu lagi kekecewaan ialah apabila Fendi Julaihi tinggalkan Sarawak. Waktu tu alamak, kenapalah idola kita tinggalkan Sarawak. Sebab waktu tu tak ada player Sarawak keluar daripada Sarawak. Dia yang pertama player daripada Sarawak. Dia Ustaz muncul lah. Dia yang pertama keluar daripada Sarawak. Alhamdulillah. Baru Assalamualaikum.
Ngam-ngam pula cerita dia keluar Ustaz. tu keluar. Ustaz. Hai Ustaz. Dengan Assalamualaikum. cerita dengan Boleh dengar Ustaz? Ustaz Fendi boleh dengar? Boleh, Alhamdulillah. Ustaz Boleh Fendi dengar, boleh dengar insyaAllah. Ustaz Fendi? Kawan Boleh, boleh. Alhamdulillah. Saya baru masuk. Alhamdulillah. Ramai Nak menunggu. bagi salam. Assalamualaikum. Ramai menunggu Ustaz Fendi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Fendi, basically kita dah borak-borak pasal kenangan bola sepak 90-an tadi. Jadi Bro Gary bersama dengan kita ni dua orang panelis, macam saya dah kenalkan kepada Ustaz Fendi dalam grup tadi. Ada Bro Azelo, ada Bro Gary, ni dua-dua ni memang penulis yang ramai pengikut ni Ustaz Fendi. Bagus penulisannya, galakkan orang berkan paling utama kami berkongsi minat yang sama Ustaz Fendi. Kita mengenang kenangan 90-an, kita menghargai bekas-bekas pemain lah, macam Ustaz Fendi pun sendiri maklum, ada bekas-bekas pemain yang susah, ada bekas-bekas pemain yang dulu senantiasa masuk dalam surat khabar, dapat coverage, tiba-tiba orang dah lupakan. Ada setengah orang tak kisah, tapi ada setengah player tu dia kadang terasa. Jadi kita antara idea kita buat forum macam ni Ustaz Fendi ialah untuk supaya selain daripada bagi motivasi kepada generasi muda, kita juga nak bagi orang kata semangat lah kepada bekas-bekas pemain, bahawasanya mereka tidak pernah mungkin minta izin kepada Ustaz Fendi untuk mukadimah lah, introduction selama berapa minit yang Ustaz Fendi selesa pun boleh. Mungkin Ustaz Fendi boleh mulakan dengan salam perkenalan dan juga mungkin boleh kongsikan sedikit sebanyak apa yang dibuat sekarang oleh Ustaz Fendi. Silakan Ustaz. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi kerana menjemput saya untuk bersama dengan antum semua. Sebenarnya kurang sihat sikit hari ni. Dan ni pun sibuk tadi, tengah nak buat persiapan untuk balik ke Kuching besok. Sekarang ada dekat Masjid Seri Petaling. Ya. Jadi besok nak balik ke Kuching sekejap 3 hari. So ada kerja sikit dengan kawan-kawan. So alhamdulillah Allah SWT beri kita sikit masa untuk kita dapat sama-sama kongsi pengalaman hidup yang Allah bagi. Ya, jadi betul. Masya Allah, saya sendiri rasa macam berterima kasihlah dengan antum semua nak beri peluang untuk bersama-sama malam ni. Moga dengan sedikit perkongsian ni akan menambahkan iman dan ilmu kita untuk kita meneruskan saki-baki hidup kita kan. Semua orang ada sejarah kehidupan. Dan sejarah kehidupan tu sebenarnya Allah SWT nak bagi dengan kita supaya kita dapat merasa kehidupan dunia ni kan, kadang-kadang kita mengecapi kenikmatan kan, kadang-kadang kita rasa macam sedikit kesakitan. Ni semua sebenarnya Allah SWT wujudkan untuk kita kenal siapa Allah SWT. Macam saya alhamdulillah dari kecil sampai ke umur 30 tahun berkecimpungan dengan bola sepak, kita kata kan. Kalau orang sekarang kata makan bola, tidur bola kan. Itulah kehidupan saya dulu. Alhamdulillah semua kehidupan lalu tu sebenarnya telah banyak memberi pengajaran dan memberi manfaat dengan saya waktu sekarang sebenarnya. Dan saya rasa macam abang-abang kata tadi tentang pemain-pemain dulu mereka masyhur kan, hari ini mereka entah ke mana kan. Macam kita banyaklah kita tengok pemain-pemain yang dulu-dulu mereka hebat. Macam kita pernah dengar kisah Salahuddin kan. Sekarang kehidupan dia Masya Allah, Allah uji dia dengan kehidupan macam tu kan. Jadi sebenarnya setiap orang dalam kehidupan dia
ada benda-benda yang macam ni lah saya kata tadi, ada benda yang indah, ada benda yang sedih kan. Ni semua Allah SWT wujudkan untuk kita kenal Allah SWT. Jadi alhamdulillah saya daripada kecil sampai umur 30 tahun bola ni kehidupan saya ni. Saya terlalu minat main bola ni. Saya tak minat tengok bola. Bagi saya tengok pelik kan. Tak minat tengok bola. Dia macam Saya macam ni minat main bola macam Gabriel Batistuta. Macam mana? Macam Gabriel Bagi Batistuta, player Argentina, dia minat main bola, tak minat tengok bola. Batistuta, Argentina. Batistuta, ya. Saya minat main bola. Tapi saya tak minat tengok bola. Sebab tu kalau saya main, saya akan main dengan sepenuh, orang kata sepenuh jiwa kan. Selagi mana boleh berlari, kita berlari. Jatuh, kita akan bangun balik. Kan? Jadi sebab apa? Sebab bagi saya minat main bola ni. Orang tak training pagi, saya training. Kan? Coach Alan West selalunya kami pagi memang tak training. Memang tak pagi untuk kita bersama dengan keluarga, untuk kita sama dengan diri kita lah, untuk kita habiskan masa kita dengan infradi kita. Petang baru kita training. Tapi saya oleh kerana saya nak buat satu persembahan yang baik, saya rasa saya perlu tambah masa untuk latihan tu. Sebab tu pagi-pagi saya akan buat latihan sendiri. Jadi hasilnya seperti mana yang kita tengoklah. Saya tak pernah orang kata tak penat ke berlari dalam padang tak berhenti-henti. Sebenarnya saya memang tak pernah rasa penat berlari dalam padang tu. Saya terlalu seronok main bola, seronok. Lagi ada boleh bola dan kejar, selagi tak keluar line tu saya akan kejar juga. Sebab tu defend yang ada kat Malaysia kalau main dengan Sarawak, mereka akan risau lah. Ni budak ni tak berhenti berlari budak ni. Dia ialah hasil daripada minat dan latihan ke diri lah sebenarnya. Dan sekarang saya nampak perkara ni pemain-pemain remaja sekarang mungkin ada, tapi kebanyakannya tidak ada benda tu kan. Rasa macam nak tambah masa untuk latihan tu. Kami dulu kalau lepas habis training petang tu pukul 5, 5.30 habis, ada masa setengah jam lagi. Setengah jam tu kita akan berlari lagi. Buat pusingan sendiri punya latihan. Itu saya rasa sebabnya pemain-pemain dulu ni mereka dari segi individu skill dia tu, dari segi kemampuan persendirian dia orang tu dalam pasukan tu, rasanya macam ada kelebihan sikit sebab mereka sanggup bagi masa untuk buat extra training tu. Wallahu alam. Apa lagi saya nak kongsikan Macam mana kita ada sila. Boleh Ustaz sila. Pikat Alan West tu waktu main dengan kucing ke atau macam mana? Macam mana tadi? First time dapat perhatian daripada Alan West untuk masuk tim Sarawak. Kalau dekat Kuching masa tu 90-an tahun 1990. Kalau kat Kuching masa tu dia ada liga tempatan. Liga Bandaraya dia panggil, Liga Bandaraya. Saya main dengan pasukan Bandaraya lah. Dewan Bandaraya Kuching Utara. Tahun ni ingat tak? PKU. Dia 1990. 1990. So dari sana dia tengok bakat. Alan West ni satu orang coach, dia yang saya nampak lah, dia try to make play shoot the system. Macam mana pemain itu sesuai dengan sistem yang dia nak main tu kan.
Dia bukan system shoot the players. Dia players shoot the system. Players tu kena tahu main sistem tu. Hari ni kita kata kami nak main macam Brazil, tapi players dia tak macam Brazil. Kan? Makanan kita, dari segi latihan kita, kan? Jadi Alan Okay, coverage sikit Ustaz. Sementara kita tunggu Ustaz Effendi sekejap. dia pandai tengok. Bro Gary dengan Bro Azhar boleh dengar? Ya. Terus. Ya. Ustaz Effendi boleh dengar? Saya nampak Alan ni boleh insyaAllah. Ya, terus. Saya Boleh Ustaz, bila boleh saya Ya. bila saya dibawa masuk sama pasukan tu, atau sebelum saya masuk saya nampaklah pemain-pemain yang diambil oleh Alan West ni. Kita semua tahu John Hunter macam mana kan. Badan besar dia. Betul. Orang kata larat ke Mat Salleh ni nak berlari. Jeff Curran dengan kecil dia kan. David Evan dengan tinggi dia kan. Jadi semua pemain-pemain yang dia ambil ni, kalau kita tengok dari segi fizikal, dia memang kita rasa tak boleh pasukan ni kan. Tapi saya sendiri pun tengok macam tu, macam mana badan besar macam ni nak main kan. Tapi bila kita dah masuk dalam tim tu, Masya Allah, dia tahu macam mana nak guna pemain tu kan. Kita pernah dengar nama Samsurin Abdul Rahman kan, yang Sarawak ambil pemain daripada Melaka tu kan. Nobody knows him kan. Tak ada siapa kenal dia kan. Tapi bila dia datang kat Sarawak, Masya Allah kan. Alan West dia boleh mencipta pemain untuk jadi bagus. Nazri Yunus, siapa kenal Nazri Yunus sebelum tu dengan pasukan Johor? Nobody knows him kan. Tapi masuk pasukan Sarawak kan. Mazlan Wahid kan, tak ada orang kenal Mazlan Wahid kan. Tapi masuk pasukan Sarawak semua meletup-letup je kan. Sebab coach ni dia tahu macam mana nak guna pemain ni kan. Macam saya memang kelebihan Allah bagi laju kan. Jadi dia gunakan saya untuk kucak-kacir ke depan tu kan. Kami pernah main sistem 4-5-1, orang kata gila apa ni kan. Satu orang yang main kat tengah tu, saya seorang selari sebesar-besar padang kat depan tu, saya seorang yang berlari. Tapi setiap kali kami guna sistem tu 4-5-1 tu, kebanyakannya memang kami menang atau kami draw. Jadi Alan West dia satu orang coach yang kita kata dia tahu macam mana nak guna pemain-pemain ni. Dia itulah kelebihan yang ada pada dia lah. Kami training cuma petang je kan. Sebab tu bila saya datang ke Semenanjung, main dengan Negeri Sembilan kan, 1997, training pagi petang. Beban bagi saya. Dan saya kata kami tak pernah training pagi petang ni. Kat sini training dekat Negeri Sembilan, training pagi petang. Coach Keratu bawa tim. Dekat Kelantan pun kami training pagi petang juga. Tapi bila saya tanya dengan kawan-kawan kan, banyak-banyak game yang kamu main ni, contohnya Kelantan ataupun Negeri Sembilan, kamu kalau mana pasukan yang kamu takut bila nak jumpa? Dia kata Sarawak lah pasukan yang paling kami takut kan. Sebab pemain-pemain Sarawak ni mereka tak pernah rasa macam mengalah. Selagi whistle tu tak habis, mereka akan kejar kan. Itu kelebihan pada orang Sarawak lah, saya nampak. Mereka tak akan bagi kalah selagi masa tu tak habis kan. Jadi saya nampak peranan coach tu memang penting juga untuk develop pemain tu. Walaupun pemain tu dia tak ada kebolehan, macam tak ada skill sangat, tapi dia ada satu kekuatan dekat dia. Contoh saya boleh berlari, ada ni kekuatan yang ada dekat saya. Yang lain tu dia develop kan. Dia develop saya. So Sarawak punya kekuatan masa tu kesatuan hati lah sebenarnya setiap pemain. Mereka ni semua satu hati. Walaupun kita kata Mazlan, Samsurin,
Dato' Ong Kim Swee kan, sekarang dah jadi coach kan. Tapi kami semua main, kami kata kami Sarawak kan. Jadi alhamdulillah pasukan daripada mula saya ikut pasukan tu 90 sampai 97, saya nampak kekuatan pasukan Sarawak tu. Alan West dia pandai ambil hati pemain. Dia kamu dalam padang kerja, luar padang kamu nak buat macam mana pun terpulang pada kamu, ini kehidupan kamu. Dia jenis macam tu. Dia tak ganggu peribadi kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak perform dalam padang waktu training, dia marah. Dia memang maki hamun lah dia. Macam-macam sumpah seranah dia akan keluar. Yang perkataan yang kita tak pernah dengar dan kita tak suka dengar semua keluar. Tanda je lah. Tapi luar daripada padang, terpulanglah pada kita. Kita semua dah besar, dia kata. Kamu jagalah diri kamu bagus-bagus. Dia satu benda yang saya rasa telah mematangkan setiap pemain masa tu. Kita diberi ruang untuk berfikir. Kan? Kita tidak dikawal. Saya rasa sekarang telah mungkin, sebab saya secara jujur, saya tidak mengikuti sangat perkembangan bola sepak dalam Malaysia sekarang. Bukan tidak mahu, tapi oleh kerana kesibukan dengan madrasah dan usaha dakwah ni kadang-kadang menyebabkan saya tak ikut sangat perkembangan tu. Tapi dari segi penglibatan dengan main, saya masih main. Kalau sebelum COVID ni kami tiap-tiap tahun memang ada international invitation veteran. Every year ada dekat Brunei. Bukan daripada India, daripada JB ada datang, Penang, tiap tahun ada. Cuma dari segi perkembangan tu saya tak ikut sangat. Macam saya katalah, saya lebih suka main dari nak ikut perkembangan ni. Kalau tanya dengan saya nama-nama pemain yang ada sekarang ni, saya rasa saya kenal rasanya Ronaldo je lah. Yang lain tu saya tak tahu apa nama kan, secara jujur kan. Kalau waktu saya main waktu saya main dulu, saya kenal Maradona, Ryan Giggs, orang-orang yang saya rasa idola saya. Orang-orang saya rasa saya nak ambil manfaat daripada dia, maka saya akan tengok. Ryan Giggs memang idola sepenuhnya lah, dia kata kan. Dengan Maradona, dua orang pemain ni memang kita kata idola lah. Saya sentiasa mengikuti perkembangan dia orang. Yang lain-lain tu saya tak kenal. Menarik Ustaz. Baru kita tahulah idola Ustaz Fendi ni Ryan Giggs rupanya kan. Jadi mesti minat Manchester United lah Ustaz. Tu macam mana Ustaz? Saya tak minat Manchester. Ada follow mana-mana Ustaz? Saya sebenarnya fan Liverpool. Oh, Liverpool. Dari kecil lagi. Ni Bro Adelo ni kami satu keluarga semua Liverpool. Oh. Sekarang ni Bro, saya tengok dia Liverpool kan? Ya apa? Cik Din. Sila Bro Adelo. Saya tadi tengok saya tengok wajah Gary berseri-seri bila sebut Ryan Giggs. Dia ingat Ustaz minat Manchester United. Sekali dia sebut Liverpool, Gary dah rasa nak menangis dah. Liverpool. Saya peminat Liverpool. Saya dulu sebenarnya minat Liverpool sebab saya minat Bruce Gobla. Keeper dia. Saya sebenarnya minat main keepernya. Unik juga. Menarik. Saya minat main keeper, tapi kadang-kadang kita jadi macam tak boleh skor. Macam mana tak boleh skor ni, kita rasa macam marah kan. Kita pun bawa bola daripada bawah naik atas skor. Solo. Jadi sejak tu saya rasa aku ni bagus main striker daripada main keeper ni kan. Itu mulanya berubah sikit. Akhir sekali pilih untuk main bahagian hadapan. Yalah. Menarik.
Kita ada kelebihan yang Allah bagi kelajuan. Dulu sebelum main bola memang wakil Sarawak dalam 100 meter, 200 meter. Sebelum Wasin Nyambik. Kalau kita pernah dengar nama Suhari. Ustaz, betul ke kata Ustaz pernah catat rekod bawah 11 saat Ustaz? Itu memang biasa je 11 saat tu. 11 saat tu biasa. Saya pernah kalau pernah dengar nama Rahman Koyakuti, pernah dengar? Ya. Pernah. Rahman Koyakuti. Dia pelari pecut kebangsaan. Betul. Dia pelari pecut kebangsaan. Saya pernah bersaing dengan dia di Pahang. Masa tu kita buat 10.9 rasanya. Laju. Jadi tapi selepas Alan Best kata budak ni bagus main bola ni, ada speed. Masa tu saya ambil balik kerjaya bola sepak tu. Dulu main-main je. Saya main keeper, saya suka benda-benda yang thrill kan. Keeper ni thrill sebenarnya. Kita kena berani bola dekat kaki orang pun kita ambil terjah, ambil kan. Kena tembak. Kena langgar orang apa semua kan. Wallahu a'lam. Yang menarik kiranya bawah 11 saat tu bukan sekadar gosip-gosip, malah jadi ustaz ini kata biasa je 11 saat tu. Jadi bayangkan ya tuan-tuan, masa tu kalau kita ingat olahraga ni dia antara yang dapat coverage besar lah. Kita pun ramai atlet-atlet yang capai keputusan yang bagus ketika tu kan. Kalau ustaz ingat masa tu ada perseteruan antara Western Jambek, Sarawak juga tu. Dengan Azmi Ibrahim kan. Jadi Azmi Ibrahim pun terlibat dengan bola sepak juga secara langsung dan tidak kan. Jadi kita dah info baru. Ini baru Ustaz Effendi buka mukadimah ni. Bayangkan kalau kita lama lagi kan. Panjang lah. Saya sekadar mencelah sebelum mungkin saya bagi ruang kepada saudara Azilu untuk tanya soalan apa-apa kepada Ustaz Effendi. Saya sekadar berkongsi malam ini kita anjurkan forum ni sempena dengan 50 tahun Angkatan Belia Islam Malaysia yang kita akan sambut pada tahun ini. Kerjasama malam ni forum bersama dengan Ditero Bola Sepak, ABIM, Bakat FC dan juga semuanya bola. Dan macam kita dengar tadi Ustaz Effendi ada kongsikan kenangan ketika beraksi sebagai pemain bola sepak lah. Nanti kita akan tanyakan soalan lanjut daripada netizen pun ada soalan juga. Kita bagi ruang kepada Bro Azilu kalau ada soalan nak tanya kepada Ustaz Effendi. Saya? Okey. Saya ada soalan sebenarnya. Sebenarnya saya nak tahu pada Ustaz gandingan dengan Samsurin Abdul Rahman tu. Macam mana Alan West develop dua pemain yang orang kata yang tak pernah bermain di peringkat remaja ataupun di peringkat pembangunan macam Ustaz Effendi cakap tadi. Sebenarnya Ustaz Effendi ni diambil daripada lapangan track ke bola sepak, bukanlah pemain yang bukan pemain yang dibangunkan daripada usia muda dengan latihan profesional seperti yang ada sekarang Cik Dian seperti dekat akademi. Tapi yang menariknya Ustaz Effendi dengan Samsurin dulu dua gandingan yang sangat-sangat mantap. Apa yang dilakukan oleh Alan West masa tu dan juga apa pengorbanan dari sudut Ustaz sebagai seorang player pada masa tu untuk membentuk gandingan yang sangat-sangat baik. Itu saja soalan saya. Saya rasa walaupun kami tidak pernah berjumpa ataupun macam kata tak pernah main kelab yang sama atau apa, Samsurin datang je terus diserap dalam pasukan dan kami boleh bekerjasama. Saya rasa satu perkara yang paling penting ialah misi kita sama. Kan? Kita nak menang dan untuk menang kita kena bekerjasama. Segala apa individu skill yang kita ada kita jadikan satu pasukan. Kan? Jadikan satu is a need for the team untuk keperluan pasukan individu. Kita gunakan individu punya skill untuk jadikan kekuatan pada pasukan tu. Jadi kami tidak pernah rasa macam ada kepentingan diri. Kan?
Itu perkara yang asas lah yang kami bina awal-awal. Selalunya kalau Samsurin main, dia akan dipasangkan dengan John dan saya akan diletak di sebelah kiri ataupun kanan. Betul. Saya tidak akan bersama dengan Samsurin. Jarang saya berganding dengan Samsurin, kecuali kalau John tak main baru kami berdua. Tapi walaupun saya di kiri ataupun kanan, selalunya saya akan ambil sikit peranan di depan tu, kan? Membantu dia. Membantu dia. Jadi saya rasa kesefahaman itulah menyebab kami boleh main bersama walaupun kami tidak pernah berjumpa sebelum bersama dengan pasukan Sarawak. Dan Alan Best, dia macam saya kata tadi, dia tahu Samsurin punya kelebihan hold ball. Dia bagus dalam shielding the ball. Pegang bola dia bagus. Kan? Dia boleh pegang bola, kan? Dan saya boleh berlari. John Hunter boleh shielding ball juga, dan dia pun boleh apa orang kata, boleh tarik orang, tarik tumpuan orang sebenarnya John ni, kan? Orang duk tengok dia, orang lain pula masuk, kan? Decoy. Jadi saya rasa decoy. Saya rasa gandingan kesefahaman lah sebenarnya, dan menggandingkan kebolehan individu tu untuk menjadi satu pasukan. Itu sebab benda tu jadi sebenarnya. Selain daripada tu, saya rasa tak ada yang lebih kuat daripada tu. Dia punya alasan tu. Okay. Wallahualam. Kalau boleh saya mencelah sikit. Lepas ni saya bagi ruang kepada Bro Gary nak tanya soalan. Juga saya bagi ruang kepada sahabat-sahabat di luar sana, netizen, kawan-kawan yang sedang tonton di beberapa buah akaun Facebook, di beberapa buah page Facebook dan juga media sosial yang lain, platform yang ada. Boleh tanyakan soalan. Saya usahakan untuk ambil soalan yang sesuai untuk kita tanyakan kepada Ustaz Fendi. Kita ada masa yang tidak terlalu banyak, tapi kita usahakan bagi puas hatilah, terutamanya kepada peminat-peminat Ustaz Fendi Julahi yang di luar sana yang lama nak lihat muka Ustaz Effendi. Lepas rindu. Kalau di surat khabar ataupun di televisyen, sekarang mungkin di medan yang berbeza ya Ustaz. Cuma Ustaz cerita pasal biasa training sprinting dan sebagainya tu Ustaz, larian pecut dan sebagainya. Saya teringat dua peristiwa Ustaz. Satu peristiwa ingat saya tahun 94 ketika Azman Adnan Selangor lawan Kedah. Azman Adnan dia punya turning laju dan dia lari pun laju. Masa tu dia dengan pertahanan Kedah, saya lupa nama pemain import tu. Sampai tahap dia punya pusing sampai dia terlanggar tiang gol Ustaz. Sampai dia kata dia pitam beberapa saat. Lajunya tu lah. Keduanya, kenangan pasal terlanggar tiang gol ni, pastinya kalau sebut nama Ustaz Effendi, orang akan cakap Sukan C Cambodia 1995. Boleh Ustaz kongsi tak sikit kenangan tu? Ramai sangat yang dia cerita bagaimana Ustaz Effendi punya laju tu sampai yang gol jatuh kan. Bukan kata mana melanggar tiang gol. Ustaz lagi kat tiang sampai tiang jatuh. Tiang gol jatuh. Boleh kongsi saya Ustaz. Mungkin kenangan lah untuk nak ni lepas rindu. Ya ke? Insya-Allah. Masya-Allah, itu di Chiang Mai, SEA Games Chiang Mai. Betul, Chiang Mai. Saya silap. Chiang Mai. Itu game yang ke 65 Chiang Mai, Thailand. Thailand. Itu game yang ketiga kita rasanya. Game pertama kita rasanya kalau tak silap kita draw dengan Indonesia. Lepas tu dengan Thailand kita kalau tak silap kalah. Jadi dekat sana ada nampak macam ada ruang lah kalau kita menang game tu. Kan? Menang dengan bilangan gol yang besar lah, tapi jangan dibolos. Kan? Jadi setiap orang masa tu memang bersemangat lah nak bagi yang terbaik untuk pasukan Malaysia. Kan? Jadi bagi saya, macam saya kata, saya minat main bola.
Bila dia bagi peluang untuk main tu, saya akan main sungguh-sungguh kan. Dan apatah lagi masa tu kita memang ada misi untuk menang sebanyak mungkin kita yang kita dapat untuk pastikan Malaysia dapat melangkah seterusnya. Jadi apa juga peluang yang ada tu, saya akan gunalah. Masa tu bola tu sebenarnya daripada Anwar. Moga Allah SWT merahmati rohnya. Anwar Abu Bakar. Dia yang dapat bola daripada sebelah kanan tu. Dia yang hantar bola ke tengah. Saya nak pastikan bola tu nak masuk je. Sebab masa tu lagi ada satu defend dengan keeper dia. Saya khawatir bola tu, kalau saya biar pun bola tu akan masuk juga. Cuma untuk kepastian dua orang ni tak dapat bola, jadi saya berlari sepantas mungkin untuk pastikan bola tu masuk. Jadi ialah dalam keadaan yang short distance kan, dekat sangat, jadi kita tak mampu nak break lagi, kita langgar apa yang ada kat depan tu. Jadi setengah tiang-tiang gol tu tumbang semua. Saya rasa 40 minit juga game tu berhenti. Semua tiang baru. Jadi semangat sebenarnya. Kalau saya rasa tu memang saya rasa sekarang kan wallahu a'lam, mungkin betul mungkin salah. Kalau saya salah maafkan saya. Dan dulu saya sendirilah, apabila kita diberi baju contoh Sarawak kan, saya rasa macam bendera Sarawak yang ada dekat dada ni, ini satu rakyat Sarawak ni mengharapkan sesuatu perkara yang baik akan berlaku kan. Dan kita bukan bawa maruah diri kita je, kita bawa maruah negeri, membawa harapan. Jadi dalam beratus ribu rakyat yang rakyat Sarawak tu kan, yang terpilih cuma 11 orang ni je main wakil kepada semua orang ni. Jadi bagi saya perkara ni perlu di kepercayaan ni yang diberi perlu dibalas dengan sesuatu yang setimpalnya lah kan. Sebab tu saya setiap kali main tu saya akan pastikan semua perkara ni berlaku dengan bagus kan. Sebab tu bila dapat peluang wakil Malaysia tu, kali pertama masuk mengguna baju Malaysia tu, saya rasa ini satu Malaysia punya harapan kan. Lagi besar. Setiap kali saya main, saya akan pastikan saya akan beri yang terbaik. Prinsip yang saya pegang, kalau pasukan kalah kan, ini adat main kan, kalah kan. Tapi saya pastikan diri saya telah menyumbangkan satu perkara yang besar walaupun pasukan kalah kan. Saya pastikan saya bagi yang terbaik untuk pasukan walaupun kalah. Itu saya rasa setiap orang kena ada rasa macam tu. Apabila kita diberi bendera Sarawak ataupun bendera Malaysia yang ada dekat dada kita ni, satu perkara yang besar sebenarnya untuk kita jagalah kan. Wallahu a'lam. Menarik. Jadi, semangat yang berkobar-kobar tu lah menyebab kita rasa macam yelah setiap kali main tu kita saya selalunya kalau main saya tak kira lah siapa kat depan tu. Itulah besi-besi pun kita langgar juga kan. Bagi kita apa yang ada kat depan tu kita nak kalahkan dia kan. Wallahu a'lam. Saya teringat ada seorang bekas penjaga gol Selangor Ustaz, nama dia Jamsari Sabian, kalau Ustaz kenal. Jadi Jamsari Sabian ni dia bekas penjaga gol Malaysia lah. Dia main juga di PJ dan juga Kedah. Jamsari Sabian ni dia sebut macam ni Ustaz, bila tanya pandangan bila berdepan dengan pemain-pemain antarabangsa ni kan, jadi apa tips dia kan, saya tanya dia, jadi dia kata apa ada halan, dia ada dua kaki, kita ada dua kaki juga, dia dua tangan, kita dua tangan juga, takut apa kan. Tapi tak tahu kan. Tapi dia kata jumpa gegok juga kan. Cuma mindset kena macam tu lah, jangan takut selain Allah macam tu lah kan Ustaz. Kita bagi ruang kepada Bro Azilum untuk tanya soalan kepada Ustaz Afendi. Giri. Kalau
Gary, sorry. Bro Gary, kalau ada soalan kepada Ustaz Effendi. Okay, ada satu soalan Ustaz. Yang ni dulu ada rumors lah, kabar angin. Kata Ustaz dapat tawaran main di luar negara. Betul ke? Katanya Hungary, dengar macam Hungary lah. Nak tahu juga tu sebenarnya. Itu Betul. Piala Merdeka lah. Masa Pesta bola. tu Pesta bola Malaysia Pesta Bola Merdeka. Saya tak ingat tahun 1993 rasanya. Malaysia bersama dengan Iraq, Hungary. Hungary tak, kami tak sama dengan, kami bersama dengan Korea. Korea Selatan. Korea Selatan, pasukan Korea tu adalah pasukan yang mereka siapkan untuk main World Cup. Dan kita kalahkan Korea masa tu. 1-0 kita kalahkan Korea. Betul. 1-0 tu hasil daripada penalti lah. Saya sendiri yang bawa bola daripada tepi, bawa masuk dalam kotak, dia tackle, penalti. Satu kita menang 1-0. Jadi memang ada dapat tawaran dan adalah sedikit perbincangan. Tapi masa tu kita fikir Hungary tu macam mana, makan macam mana kan. Kehidupan orang Islam kat sana macam mana kan. Dari segi mentaliti kita pun belum ke arah betul-betul profesional. Sebab tu kita masih fikir makan, kita fikir macam banyak benda lah kita fikir kan. Cuaca kan semua kan. Jadi akhir sekali kita kata tak payahlah. Jadi sebenarnya itu peluang yang terbaik sebenarnya. Macam kita tengok Fandi Ahmad kan. Dia pergi ke Belanda dan dia telah menyiapkan diri dia dengan begitu bagus sekali apabila bermain di luar negara. Bila dia balik, segala pengalaman dekat luar negara tu, walaupun kita tengok dia tidak perform di Belanda, tapi balik dia menjadikan dia satu orang pemain yang matang kan. Betul. Jadi saya rasa takdir Allah Ta'ala itu satu. Tapi sebenarnya boleh dengar, Ustaz? Peluang tu sepatutnya diambil sebenarnya. Menarik lah. Jadi maksudnya memang ada tawaran tu Ustaz? Daripada Hungary tu? Memang ada tawaran? Saya berbincang satu masa tu dengan dia punya manager melalui telefon lah. Melalui telefon bilik. Masa tu pengurus pasukan Malaysia, Allahyarham, dan Datuk Taha Arifin, orang Sarawak juga, Presiden Sarawak. Saya pergi jumpa beliau, minta nasihat. Saya kata ni ada tawaran, macam mana kalau kita pergi ke sana. Saya kata kalau saya ke sana macam mana. Dia kata itu pilihan kamu sendiri kan. Kalau kamu nak pergi, dia kata. Tapi itulah kerana tidak ada kematangan dalam berfikir sebenarnya. Tidak ada kematangan dalam berfikir dan tidak terdedah dengan inilah dunia luar kan, kita katakan. Jadi kita membuat satu keputusan yang kita rasa cukuplah main Malaysia, kita katakan. Jadi itulah. Kalau kita ambil peluang tu, mungkin banyak perkara yang kita dapat belajar sebenarnya. Betul. Wallahualam. Menarik perkongsian Ustaz Effendi tu. Kadang kongsi juga, sebenarnya kita nak pihak ABIN dengan Rektor Bola Sepak ni nak usaha nak reach Ustaz Effendi ni dah lama. Kita nak interview lama, tapi mencari ruang nak hubungi, fikir mana nak cari contact number ni kan. Ada kebetulan seingat saya 3 tahun lepas saya ke Sarawak, ke Kuching, ada program dengan ABIN Sarawak Ustaz Effendi. Jadi teringin sangat jumpa Ustaz Effendi, tapi masa tu agak terhad. Jadi tak dapat jumpa.
Jadi kemudiannya minta tolonglah dekat Abin Sarawak, kawan-kawan Abin Sarawak, ada seorang sahabat saya Rahmat Jamali, mana nak cari nombor Ustaz Effendi jadi dengan Ustaz Fazril dari call Ustaz tempoh hari. Dia kata biasa jumpa ni dekat garden, dekat kedai, jumpa Ustaz Effendi kan. Kita sini memang ramai semua kenal Ustaz Effendi. Tapi malam ni lah baru Allah takdirkan dapat jumpa Ustaz, dapat interview, dapat lepaskan rindu lah ramai peminat bola sepak Malaysia nak jumpa Ustaz. Kita nak ke soalan yang sedikit berat sikit Ustaz, tapi Ustaz boleh jawab ringan-ringan pun tak apa, maksudnya Ustaz jawab secara santai. Apa sebenarnya turning point yang menjadikan Ustaz Effendi Julahi tu daripada Effendi Julahi sekadar seorang pemain bola sepak yang hebat kepada orang kata proses transisi penghijrahan itu? Apa yang turning point Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsi dengan kita pada malam ni insyaAllah. InsyaAllah moga dapat jadi iktibar pada semua orang dah. Dan sebenarnya dalam kehidupan ni, bila kita dah sampai satu tahap yang kita rasa apa yang kita nak dan kita dapat, yang kita rasa apa lagi aku nak macam tu kan. Dulu kecil-kecil kita kata best lah dapat jadi pemain bola sepak kan. Dulu kita fikir kan, dulu gaji waktu saya kerja di BKU tu, gaji cuma dalam 500 je kan. Jadi dulu fikir macam mana orang dapat gaji sampai 2,000, 3,000, macam mana dia belanjakan kan. 2,000, 3,000, kita 500 ni pun dah besar juga dah kita kata kan. Jadi masa tu kita pun terfikir macam mana kalau dapat jadi pemain bola sepak yang terkenal kan, mesti best kan kita kata kan. Jadi bila kita sendiri dah sampai ke tempat tu dan apa yang kita nak semua kita ada kan, kita kata kita nak rumah, kita ada rumah, kita ada kereta, maknanya apa yang kita cita-cita tu semua ada, semua dapat. Jadi kita kata dulu kita kata kalau kita dapat ni kita seronok lah kan. Tapi bila sampai tahap kita ada semua benda tu, kita rasa macam this is something whole, macam mana ada benda yang masih ada kekosongan lagi dalam hati ni kan. Kita rasa macam masih juga aku rasa macam tak puas kan, ada kekosongan lagi dalam hati. Jadi kita pun fikirlah apa sebenarnya yang benda yang kita nak cari ni kan. Jadi saya selalunya bila dah tahun 1996 tu saya dah mula start berfikir dah. 96 tu mula dah kemuncak dah pasukan Sarawak. 97 kami menang Piala Liga kan. Saya sendiri dalam pasukan banyak jaringan lah masa tu. Jadi kita rasa apa lagi aku nak. Jadi kita mencari. Jadi saya setiap kali, kawan-kawan selalunya bila lepas petang main, dia orang suka duduk minum-minum dekat satu tempat di Benteng tu lah, dekat tak jauh daripada stadium tu. Saya bila balik saya lebih suka pergi dekat tepi sungai tu duduk. Dan saya selalu fikir apa lagi saya nak buat. Jadi itu mula terfikir macam fikir tentang mati kan. Kalau mati macam mana takkan semua benda-benda ni dapat tolong kita kan. Kita kata nama kita yang masyhur, ni gelaran-gelaran ni apa ni. Saya rasa macam macam mana kalau kita mati dalam keadaan sekarang Sebab dulu memang naik kapal terbang tu memang kita kata home, kalau kita main hari Sabtu, malam Minggu tu, hari Jumaat kami dah pergi dah. Lepas tu kami balik sekejap, lepas tu kalau ada FA Cup, kami akan pergi lagi balik hari Rabu tu, FA Cup. Jadi naik kapal terbang ni macam kita naik bas dah kata. Tapi bila fikir kalau kapal terbang ni pecah macam mana kan. Masa tu dah mula banyak fikir tentang mati kan. Sebenarnya apa kehidupan ni. Orang kata kalau kamu dapat ni, kamu gembira, kamu dapat nama masyhur, famous kau. Jadi saya rasa macam bukan. Ada benda lain ni saya kata. So saya suka menyendiri. Dan saya tanya dengan kawan-kawan, macam mana nak jadi baik kan.
kita tanyalah macam mana nak jadi baik macam mana. Yelah kita memang tahu kita tak bagus kan. Semayang alhamdulillah kita semayang, tapi kita tahu kehidupan sebagai pemain bola sepak kan penuh dengan benda-benda yang ujian lah kan. Jadi saya selalu tanya dengan macam mana nak jadi baik orang tu kata nak jadi baik kena belajar lah kata. Tu mula saya dekatkan diri saya dengan ustaz, belajar mengaji. Pagi-pagi saya akan training, tetap saya akan pergi training, tapi lepas tu saya akan pergi satu madrasah tu. Madrasah tu akhirnya hangus madrasah tu. Terbakar. Saya pagi-pagi saya akan pergi kat sana. Saya duduk mengaji dengan budak-budak. Tak pandai mengaji ke masa tu. Tak pandai mengaji bukan kerana mak ayah tak bagi ruang. Subhanallah, saya mak bapak dia orang memang bagi kita ruang sebesar luas untuk kita belajar kan. Tapi ialah budak kan. Pergi mengaji, pergi lepas main maghrib tu pergi, tapi bukan pergi rumah empat orang mengaji, pergi tempat lain, pergi tempat main. Kan, balik dah mengaji tak? Dah. Kalau bahasa Sarawak kan, sudah. Dah, tapi tak mengaji pun pergi main. Kerana kelalaian kita tu kita tak pandai mengaji. Jadi alhamdulillah Allah beri kita sedikit ruang kan untuk baiki. Dia Allah lintaskan dalam hati saya untuk buat satu perubahan. Bermula daripada mengingati mati itulah. Kan? Mati kena buat persiapan. Kan? Tapi persiapan apalah saya ada kan. Mengaji pun tak pandai, baca Quran pun tak pandai, masya-Allah. Hari-hari saya pergi kat madrasah tu. Tengok budak-budak kecil-kecil dah menghafal Quran, kita masih lagi alif bata kan. Tapi saya kata dengan diri saya, you have no choice kan. Sekarang bukan masa untuk malu, tapi sekarang masa untuk buat persiapan. So saya dekatkan diri saya gitu, ikut pengajian Quran Iqra tu hari-hari lah, almost every day. Kalau tak ada game, yang away game ke ni, saya akan datanglah kat madrasah tu. Lepas tu timbul keinginan untuk tak tahu lebih jauh kan. Tapi tetap ada ego lah kan. Kita orang yang famous apa semua kan, tetap masih ada ego lah. Kita masih ada reserve lah kita kata kan. Memang kita mencari, tapi kita masih reserve lagi. Kita masih ada perasaan tu masih kita simpan lagi. Sampai tetap saya tanya orang macam mana lagi nak jadi baik kata. Saya jumpa satu orang tu, dia kata kamu pergilah umrah, dia kata. Pergi umrah macam mana? Tak pernah terfikir nak pergi umrah ni. Nak pergi umrah, bagi kita pergi umrah ni orang baik-baik je lah pergi umrah kan. Kita pergi umrah, dia kata kalau kamu pergi umrah dekat sana kamu akan tengok semua, kamu akan dekat best lah, dia kata. Saya pun fikir okey lah, tak apa, pergilah. Saya pergi 1997 kan. Saya pergi Ramadan. Saya pergi seorang diri, saya duduk sana sebulan. Alhamdulillah, memang betul kat sana Ramadan kita selalunya cuti. Kita tak ada free season kan, break season, tak ada training. Ada ketika sebelum tu je ada yang waktu akhir Ramadan training, sebab lepas awal aja dah season dah mula. Tapi musim yang itu tu saya rasa memang sampai sebulan tu memang tak ada latihan. Saya malam raya kat sana, bayar zakat, kita beli beras tu, kita betul-betul jumpa ada kawan-kawan lah kat sana. Bayar zakat dengan betul-betul dengan beras. Pergi jumpa dengan orang miskin kat jalan tu, bagi kat dia beras. Ni zakat saya, fitrah saya tahun ni. Masya Allah, memang real lah. Jadi balik daripada umrah tu, kita rasa macam memang kita rasa masa tu dah mula perubahan dah. Tapi saya kata dengan diri saya, takkan nak tiap-tiap tahun pergi Mekah kan. There must be the effort yang benar-benar boleh merubahkan orang walaupun di mana dia berada kan.
Sebab memang betul bila pergi umrah tu sebulan masa tu memang kita rasa macam kita jaga semayang, kita rasa macam bagus lah, boleh dah mula belajar pakai jubah semua kan. Tapi tak lama rasanya dalam 3-4 minggu dia punya kekuatan tu dah terluntur sebab suasana kita kan. Suasana main bola itu yang menarik kita terlalu kuat. Ingat habis juga kita punya, kalau bahasa agama ni kata jazbah. Kita punya semangat tu hilang juga. Jadi saya fikir mesti ada satu usaha yang mana boleh mengekalkan jazbah ataupun semangat keagamaan ni, cinta pada agama, nak amal agama ni, mesti ada satu usaha ni. Mustahil tak ada usaha. Saya cuba cari juga. Tapi tahun berikutnya saya pergi dengan Abang Zainal Abidin Rauf. Saya pergi dengan Zainal. Zainal Abidin Rauf. Semalam pun baru kami, dah sekian lama, saya rasa 5-6 tahun saya tak berhubung dengan dia. Semalam baru dia minta nombor Ustaz tu. Dia malam kat Bro Gary tu. Dia malam kat Bro Gary sebenarnya nak minta nombor Ustaz. Bro Gary ada communicate dengan Haji Zainal lah, betul. Kebetulan semalam baru dapat berhubung dengan dia semalam. Setelah saya rasa 5-6 tahun juga tak ni. Saya pergi umrah dengan dia. Kali yang kedua tu saya dengan dia je pergi. Saya dengan Abang Zainal, masya-Allah. Sebab saya rapat dengan Zainal sebab Zainal dia setiap kali pasukan Sarawak pergi ke luar negara untuk training free season, dia yang dibawa TV3. Sebab tu dia rapat dengan pemain-pemain Sarawak. Kalau kami pergi ke mana-mana, memang ke Australia dia selalu ikut kami lah. So balik daripada umrah, sebelum pergi umrah tu dengan Abang Zainal tu, saya terfikirlah kena ada satu usaha yang benar-benar betul yang akan mengekalkan jazbah, semangat keagamaan, cinta pada agama. Jadi waktu saya dengan, kalau Abang Zainal ikut perkembang live malam ni, mungkin Abang Zainal boleh ingat. Waktu saya dengan dia baring-baring dalam Masjidil Haram tu, ada satu Pak Arab datang. Dia sembang dalam bahasa Arab lah. Kami dua pun tak faham apa dia cakap. Kan? Kami angguk-angguk je lah. Kan? Lepas tu dia bagi saya 10 dirham. Dia bagi Abang Zainal 10 dirham. Tu saya kata, bang, kita ada buat apa dengan duit ni bang? Kata. Jadi saya kata, bang, kita beli sejadah bang. Kita guna sejadah ni, selagi kita guna, Pak Arab ni dapat ganjaran dia. Kan? Jadi saya sampai sekarang saya masih guna lagi sejadah tu. Kan? Masya Allah. Sampai sekarang saya guna sejadah tu. Apa lagi waktu COVID ni kan, sejak lagi masjid kena bawa sejadah sendiri. Jadi sejadah tu saya simpan sampai sekarang. Pak Arab tu dia saya tahu Pak Arab tu sebenarnya dia buat dakwah. Dia bercerita tentang kebesaran Allah, kan? Dia cerita tentang sunnah Nabi, perjuangan Nabi. Bila saya duduk fikir-fikir, masya-Allah, Pak Arab ni rupanya dia buat dakwah. Dia dia jumpa setiap orang, dia cerita tentang kebesaran Allah dalam Masjidil Haram tu. Jadi saya balik, saya masih dalam keadaan tercari-cari lah. Dan saya nampak ada satu usaha. Mungkin kalau saya sebut usaha ni, teman-teman semua dah makruf dengan usaha ni. Usaha dakwah dan tabligh. Kan? Saya nampak usaha dakwah dan tabligh. Lepas tu saya kata, kenapa orang tak ambil indah dengan dia orang ni, kan? Orang tak kisah dengan dia orang ni. There must be something special dengan orang-orang ni, saya kata. Kan? Jadi saya tanya dengan ustaz yang tempat saya mengaji pagi-pagi tu. Saya tanya dengan ustaz, ni orang jemaah ni kan, saya kata, dia orang ni buat apa ustaz? Dia kata, dia orang pergi jumpa orang rumah ke rumah dia. Ustaz tu kata dengan saya, dia kata, oh, dia orang ni orang bagus, dia kata. Dia orang ajak orang pada sembahyang, bagus dia orang. Saya kata dengan ustaz tu, ustaz,
kalau orang ini bagus Ustaz, kenapa Ustaz tak ikut orang ni, saya kata. Kan? Kenapa kita masih dekat sini, saya kata. Kalau betul orang ni bagus, kenapa kita tak ikut dia? Kan? Lepas tu Ustaz tu kata, saya dulu, Ustaz tu belajar di Kebun Bujuk. Dia kata saya pernah ikut dia orang keluar 40 hari, dia kata. Oh, macam tu ke Ustaz? Jadi sekarang macam mana Ustaz kalau kita, saya dengan Ustaz, saya masa tu free season juga masa tu. Saya kata macam mana Ustaz kalau kita ikut, kita keluar Ustaz. Ustaz tu pun kata, saya lama dah tak keluar ni. Tak apa Ustaz teman saya je. Kalau malam-malam nampak macam sesat ke apa, kita lari lah Ustaz, dia kata. Ni orang tabligh bukannya ada pendaftaran atau apa, saya kata. Jadi alhamdulillah Ustaz tu dia sedia keluar. Kami pun keluar lah. Saya keluar kat satu kampung nama Haji Baki, tak jauh daripada airport kan. Bila keluar, saya ikut jemaah daripada Indonesia. Tu yang pertama sekali saya keluar lah 3 hari. Jemaah daripada Indonesia. Saya keluar dengan dia orang 3 hari. Dan hari yang pertama keluar tu, kami kalau jemaah tabligh ni, kalau dia orang keluar pagi-pagi duduk, kita akan mesyuarat. Dan dia orang akan kumpul duit untuk makan. Dia akan putus orang untuk masak 2 orang. Lepas tu 2 orang lagi untuk buat persiapan baca hadis, halqah Quran. Jadi bila kutip duit untuk kumpul duit untuk beli makan satu hari, makan untuk tengah hari dan malam, dan sarapan besok. Dia kata ketua rombongan kata RM2. Saya kata RM2. RM2 nak makan apa RM2 kan? RM2. Saya kata RM2. Tak pernah pun terfikir makan 3 kali RM2. Tapi kita nak kita orang baru kan. Kita pun bagilah RM2. Saya rasa saya tak bagi RM2, tak sampai hati nak bagi RM2. Kan? Saya bagi lebih. Lepas tu malam tu petang lepas asar dia kan ada pergi ziarah rumah ke rumah kan. Jadi kata siapa nak keluar pergi. Saya kata saya sedia lah, saya keluar. Keluar dia jemaah ni, sebelum dia orang keluar depan masjid, dia orang akan doa kebaikan, minta Allah lembutkan hati orang nak jumpa semua, jadi asbab hidayat. Jadi waktu doa tu saya boleh menangis. Menangis. Saya kata kenapa menangis lah? Kita rasa macam sebab tau. Kita rasa macam rasa ada satu perasaan yang Allah letak dalam hati ni, rasa macam terlalu sedih sangat. Kan? Lepas tu pergi berjalan rumah ke rumah. Saya tak sedar ni, orang duduk tengok saya apa semua. Yelah, masa tu masih main lagi. Masa tu orang kenal Ustaz? Masa tu orang kenal lah? Kenal. Saya masa tu orang kenal hari pertama tu dah nak balik dah saya dah. Sebab budak-budak semua datang serbu kat masjid tu kan. Sampai slipper kita pun dia kata, ni slipper Fendi Julaihi, ni semua ni slipper Fendi Julaihi, tempat dia tidur, tempat dia. Jadi kita rasa macam rimas tau. Kita rasa macam tak selesa. Tapi hari kedua tu saya dah nak balik dah. Tapi saya kata dengan diri saya, saya kena bagi peluang dengan diri saya untuk buat perubahan. Saya kena beri peluang dengan diri saya untuk melihat benda ni sampai habis 3 harian. Jadi walaupun dalam keadaan tidak selesa dengan peminat datang kat masjid apa semua kan, kita nak duduk seorang-seorang pun orang datang duduk kiri kanan ni kan. Kita fahamlah kan, ini mereka nak jumpa kita bukan senang kan. Hari ni kita hantar diri kita ke kampung dia kan, duduk kat masjid dia 3 hari, kita pun tak boleh nak pergi kat mana. Jadi saya pun rasa tak apalah kan, apa keadaan pun nak habiskan juga 3 hari. Alhamdulillah itu kali pertama saya keluar 3 hari. Dan saya balik tu saya kata inilah usahanya. InsyaAllah saya akan ikut sampai saya mati kan? Dan saya insyaAllah saya tak akan tinggal usaha ni. Saya nampak kebaikan.
Dulu kita rasa kita orang Islam, tapi cara makan pun tidak Islam, cara masuk tandas pun tidak Islam, cara tidur pun tidak Islam. Dalam usaha tiga hari tu banyak benda saya belajar. Oh, rupanya masuk tandas ni ada cara rupanya. Kalau tak kita hidup dengan alam vest kan. Kita hidup dengan masalah kan. Kaki kiri, kaki kanan masuk tandas, mana kita pernah terfikir pun. Kan? Kadang-kadang kita main, tengah berlari tu minta air. Sambil minum, sambil berlari kan. Tangan kiri, tangan kanan pun kita tak terfikir. Jauh sekali nak baca bismillah kan. Jauh sekali kita nak kata alhamdulillah. Bila kita keluar, Masya Allah, minum kena baca bismillah seteguk. Lepas tu alhamdulillah. Sekali kita masukkan air dalam tekak kita kata alhamdulillah. Masuk tandas ada cara, dia tidur ada cara. Subhanallah, saya kata ini betul-betul Islam, dia kata. Jadi sejak daripada keluar tu saya tak pernah tinggal sampai hari ni. Sampai hari ni saya dah keluar daripada 1997 sampai hari ni, sampai malam saya duduk dalam Masjid Saiful Talim, markas besar untuk Malaysia lah, seluruh Malaysia ni. Saya dah pergi ke Jerman, ke Italy. Tahun lepas sebelum COVID tu, saya pergi ke Barcelona. Pergi Barcelona, sempatlah pergi stadium Barcelona semua. Jadi pergi ke UK dalam siri dakwah ni lah. Kan? Niat saya memang saya nak habiskan seluruh hidup saya dengan usaha ni lah. Sebab walaupun selepas ikut jemaah ni, ujian demi ujian datang dalam kehidupan memang. Kan? Ujian paling besar apabila bila kita dah sedar sembahyang tu tak boleh tinggal walaupun apa keadaan kan. Jadi benda yang menyebabkan saya 3 hari rasa macam sempit sangat bila bab sembahyang kan. Sebab bila kita keluar, dia daripada pukul 8.30 sampai pukul 11 tu dia ada bacaan hadis, fadilah amal kan, kelebihan amal. Dia tidak ada hukum, tapi semua cerita tentang amal, kelebihan sembahyang, zikir, Quran, dakwah semua kan, akhlak baik. Jadi dalam hadis tu kata siapa tinggal satu sembahyang, satu ukuf dalam neraka. Satu ukuf 80,000 tahun. Aku ni bukan satu waktu, puluh-puluh waktu dah aku tinggal. La ilaha illallah. Macam mana nak balas tu semua? Sejak daripada hari tu saya qada sembahyang saya. Kalau tak silap saya baru habis qada sembahyang saya 3 tahun lepas. Daripada saya ikut jemaah tu, saya qada balik semua sembahyang saya daripada balik. Saya ambil daripada balik rumah sampai saya 3 tahun lepas baru saya qada sembahyang saya habis. Kan? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, ulang. Dan saya berjanji saya takkan tinggal sembahyang apapun berlaku. Kan? Dan bila ni pertembungan yang paling hebat lah dalam bola sepak Allah. Dulu tak pernah saya terfikir tentang kalau kita nak main dekat KL, kalau dekat KL ni boleh tahan lagi lah. Kalau main dekat Kedah kan, kami pergi hari Jumaat, flight pukul 11 kan, transit dekat airport lama dulu dekat Subang kan. Jadi memang kita tak terfikir pula sembahyang Jumaat tu memang tak ada dalam diary kan. Sampai dekat Kedah pukul berapa pun kita tak kisah pun. Tapi bila dah tahu benda ni kan, saya bila nak besok, ya Allah besok hari Jumaat nak terbang, macam mana nak sembahyang besok, ya Allah nak pergi Terengganu kan, macam mana nak sembahyang ni. Saya akan usahakan juga itu. Setiap kali keluar daripada kapal terbang, saya orang yang pertama keluar. Saya akan keluar cepat-cepat, saya akan berlari naik taksi dekat, kalau antum ingat Subang tu, airport Subang, dengan dia ada satu masjid besar dekat Ronobah tu. Betul. Saya akan keluar cepat-cepat. Sebab kami cuma ada masa 3 jam transit. Saya akan ambil taksi dan saya akan pergi sembahyang. Saya sembahyang Jumaat, lepas saya sembahyang Jumaat apa semua, saya akan naik taksi yang sama balik ke airport. Selesai tanggungjawab saya hari ni, saya kata. Kan? Sebab kita bukan musafir, kita bergerak selepas subuh kan. Alhamdulillah lah ada belajar sikit-sikit agama. Itu yang menyebab kita rasa beban sangat. Saya nak tinggalkan bola sebenarnya. Tapi
saya pernah terdengar lah perkataan-perkataan yang dah ikut tabligh habis dah ni, tinggal dunia. Mungkin antum pun pernah dengar kan perkataan-perkataan ni kan. Ikut tabligh tinggalkan dunia. Ikut tabligh habis dah kan. Bila saya keluar, saya ada mak angkat dekat Johor Bahru, satu keluarga lah kat Johor Bahru. Dia orang dengar saya keluar je telefon ni, kau dah ikut tabligh nanti habis lah ni kan, anak bini apa ni semua kan. Saya kata ya ke? Masa tu saya tak faham lagi sebab kita orang baru kan, tak nampak semua tu. Itu satu benda yang saya cuba, dia saya kata saya akan masuk dalam usaha ni dan saya akan cuba baiki perlahan-perlahan perkara ni kan. Tak salah tanggapan masyarakat tentang usaha ni kan. Tinggalkan dunia, anak isteri terabai, ni tak terjaga, tak urus. Saya ni perkara yang paling sensitif bagi saya lah. Sebab tu walaupun beban bagi saya, maknanya saya kena bekerja-kerja. Ada sekali ketika tu di Sabah, kami sampai dekat nak maghrib. Jadi saya dah macam mana nak semayang ni, saya kata kan. Selalunya kalau dululah sebelum dapat hidayat ni, datang ke hotel ni sampai dekat reception depan tu, tanya dekat mana kedai paling dekat makan, kat mana shopping complex, kat mana. Itu kita tanya. Saya datang tanya, ni kak, masjid paling dekat mana kak? Saya kata saya nak, sebab memang boleh semayang kat dalam bilik kan, tapi kita rasa macam satu kekurangan kan. Kita nak juga pergi ke masjid kan? Walaupun dia tidak diberatkan dalam agama kan, di mana-mana kamu boleh semayang sebenarnya kan. Tapi kita rasa macam sayanglah kalau ada peluang kan. Saya akan naik bilik, saya akan barang-barang saya akan kemas bilik semua, saya akan mandi, saya akan turun, saya ambil taksi, saya akan pergi ke masjid. Dulu sebelum dapat usaha ni, mandi, lepas mandi semua kawan-kawan, kita akan pergi makan. Selalunya pasukan kita tak makan kat hotel. Kita akan sukalah makan dekat restoran ke mana-mana. Saya mandi, saya kemas-kemas, saya naik taksi, saya pergi masjid. Saya duduk maghrib sampai isyak. Duduk, kadang-kadang kalau ada event pasukan, kalau ada LMS kata okey, kita sekian jam kita ada meeting. Jadi saya akan semayang jamak maghrib, lepas tu naik taksi, saya akan balik ke hotel. Jadi itu bagi saya beban. Mungkin teman-teman kawan-kawan tak perasan kan? Tapi saya tak berani nak tinggalkan bola sebab saya takut orang kata dah ikut tabligh tinggalkan bola. Saya main juga. Saya berjanji dengan diri saya saya akan main sehingga saya tidak digunakan lagi. Alhamdulillah saya dapat jaga benda tu. Turning point tu lah. Bila saya rasa kehidupan ni perlu ada benda yang berharga dalam kehidupan kita. Itu namanya agama. Kalau saya faham, sebenarnya agama ni benda yang paling berharga dalam kehidupan. Dan agama ni lah benda yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Maknanya agama ni tak pernah larang kita main bersukan. Kita nak jadi doktor boleh, engineer boleh, nak jadi apa pun boleh kat dunia ni. Kan? Tapi agama kena didahulukan. Jadi alhamdulillah saya teruskan kerjaya saya, tapi beban. Itu sebab salah satu saya berhijrah tu. Saya kata saya kena keluar daripada Kalau boleh saya mencelah ya Ustaz. Kita ada masa yang agak pendek. Mungkin dalam 15 minit atau 10 minit kita akan habis. Sebab di Sandakan tu sudah agak lewat Ustaz. Saudara Gary di Sandakan. Dan mungkin kita akan habis dalam masa cumanya saya akan bagi ruang kepada saudara Gary untuk kejap lagi. Kalau boleh saya bacakan satu soalan daripada netizen Ustaz, daripada yang komen, kawan-kawan kita juga yang tanya. Seorang ni saya ambil satu soalan, nama dia Wan Husni, kawan saya juga ni Ustaz, nama dia, gelaran dia Debab lah, tapi sebenarnya saudara Wan Husni ni dia, seingat saya dia pengurus pasukan sepak takraw Negeri Sembilan Angeles. Dia peminat bola sepak juga Ustaz. Jadi dia tanya soalan Ustaz ni, dia tanya kenangan Ustaz Effendi masa main bawah coach Syekh Azmi di Negeri Sembilan. Mungkin boleh Ustaz Effendi kongsikan dalam seminit kenangan sewaktu beraksi bersama pasukan Negeri Sembilan.
Masya Allah 98. Pengalaman yang bagus sebenarnya, sebab itulah Pak, kalau kita tengok daripada awal musim tu, masa perpindahan pemain-pemain tu semua, Negeri Sembilan pada tahun 1998 tu dikatakan pasukan yang terkuat sekali. Tak ada pasukan lebih kuat daripada Negeri Sembilan. Sebab di sana ada Scott Lorenzo, ada saya, ada Gary, ada yang daripada Pahang, Intil Pahang tu kan. Ada pemain-pemain yang Ustaz. Abang Dolah Saleh pun ada kat sana masa tu. Dolah Saleh ada sekali Ustaz. Dolah Saleh ada sekali. Memang kita sendiri pun ada macam happening lah tahun ni untuk Negeri Sembilan saya kata. Tapi itulah apa yang kita rancang semua tak menjadi. Kan? Kesepahaman tu tak ada. Seperti mana saya kata mula-mula tadilah. Kita tidak menggabungkan kebolehan individu untuk menjadikan kekuatan pasukan. Saya dengan kekuatan saya, semua orang dengan kekuatan dia sendiri. Sehingga tidak dapat menjadikan satu kekuatan pada pasukan. Saya rasa tapi tetap saya rasa kenangan yang paling indah bagi diri saya lah dapat main dengan Scott, dengan Abang Dolah semua kan. Pasukan tu memang pasukan idaman. Jadi ramai kongsi Ustaz. Masa Ustaz main di Negeri Sembilan, ramai selalu tengok Ustaz di masjid. Diorang seronok Ustaz tengok Ustaz zaman jadi player tu. Jadi player bola tu Ustaz di masjid. Saya pun kalau ke Stadium Paroi, saya fan biasa je Ustaz. Saya punya peminat biasa. Kalau saya tengok Selangor main di Paroi di Negeri Sembilan, kalau di masjid tu mesti ada Haji Zainal Abdul Rauf tengah solat. Jadi kebetulan dengan solat tu saya nampak lah. Maknanya Ustaz sebut pasal Haji Zainal Abdul Rauf, soal apa, jangan tinggalkan solat ni peringatan yang penting ya Ustaz. Lagi satu kalau boleh saya betul tadi Ustaz ada ceritakan perjalanan rohani Ustaz Effendi Julaihi Hijrah. Penting juga untuk kita membersihkan dan menjernihkan persepsi terhadap jemaah tabligh dan juga gerakan dakwah ni lah. Kita ada saudara Gary dengan saudara Zelo yang biasa join dengan Abim, tengok Abim, ada juga orang ada kawan-kawan tabligh. Penting juga Ustaz untuk kita jernihkan persepsi orang pada gerakan-gerakan tabligh ni lah. Macam saya pun pernah join tabligh juga, pernah urus juga. Kadang-kadang kita sampai ke rumah orang terus tiba-tiba tak ada orang Ustaz, tutup pintu kan, kadang padahal kita nak buat kebaikan kan. Tapi kalau macam Ustaz Effendi mungkin lain. Ustaz Effendi makin nak lari makin orang kejar dia. Sebab dia ada tarikan tu. Jadi saya buka kepada saudara Gary kalau nak tanya soalan dan juga boleh buat kesimpulan. Kesian saudara Gary tunggu lama. Boleh bagi soalan ataupun buat kesimpulan juga tentang forum kita pada hari ini insya-Allah. Silakan saudara Gary. Boleh hidupkan mikrofon dulu saudara Gary. Hidupkan mikrofon dulu. Okey. Satu soalan first question Ustaz. Kenapa nombor 14 Ustaz? Ada istimewa ke nombor 14 tu? 14. Ryan Giggs. Tak adalah. Saya suka nombor 14. Ryan pakai nombor 11. Saya pun tak 14 ni satu nombor yang saya rasa sentimental. Cantik je. Sampai sekarang pun bila Effendi mula pakai nombor 14 tu bila Ustaz? Bila mula pakai nombor 14 tu? Mula-mula bersama pasukan negeri. Sebelum tu memang tak kira pun nak pakai nombor apa pun, yang penting main bola kan. Bila kita dah sampai pasukan negeri, kita kena ada satu trademark lah. Trademark macam tu. Jadi saya tengok pemain-pemain semua dah ambil nombor 9, nombor 10. Nombor 14, tak ada orang ambil nombor 14. Cantik nombor 14 ya. Kita pun ambil juga. Menarik. Tin, Bro Gary ada kesimpulan dengan harapan. Pertamanya kesimpulan tentang Ustaz Effendi, legend kita. Mungkin ada merangkumkan apa yang kita bincangkan hari ini, dan juga harapanlah kepada peminat bola sepak Liga Malaysia luar sana, ramai dah patah hati, dah macam ambil SPM gayanya,
adik-adik kita yang ambil SPM pun share Ustaz, sebab dia mereka ni tertunggu-tunggu mana garisan penamatnya. Sama juga peminat bola sepak di Malaysia pun, peminat sukan pun tak tahu bila sebenarnya liga nak mula dan sebagainya ni kan. Jadi harapan daripada Bro Gary lah untuk jangan patah semangat lah peminat bola di Malaysia ni. Silakan. Saya punya harapan satu je lah. Lebih ramai Afindi Julaihi dalam tim Sarawak satu hari nanti. Lebih ramai Syamsuri, lebih ramai Juranta, lebih ramai Ellen West. Itu yang kita nak. Sarawak dah tidur lama sangat dah. Itu je harapan saya. Menarik. Terima kasih kepada Bro Gary dan Bro Azilo. Saya teringat Bro Azilo pernah buat tukar profile picture dia kepada logo FAS Sarawak yang buaya tu. Ya. Saya fikir mungkin ada soalan kepada Ustaz Fendi dan juga mungkin harapan juga kepada peminat-peminat sahabat kita di luar sana. Silakan. Okey, Okey. Ustaz, saya ada soalan. Sepanjang bermain bola sepak, siapakah lawan yang paling susah untuk dilepasi ataupun yang pernah memberikan Ustaz Afendi satu malam yang orang cakap paling sukar lah, ataupun lebih tepat pertahanan lah yang paling sukar ditentang. Dan yang kedua, saya nak dua soalan. Yang kedua, sekiranya Ustaz membuat satu pasukan, siapakah pemain yang Ustaz mau jadikan dia sebagai kapten pasukan? Itu dua soalan saya. Masya Allah. Saya dulu dan sekarang ke macam mana? Kalau boleh yang soalan yang kapten tu yang dalam liga lah. Tak nak ringgit lah Ustaz. Dia dah bermasalah. Kalau saya nak suruh kapten dan pasukan saya rasa Abang Zainal Abidin Hassan. Oh, kenapa Ustaz? Abang Zainal ni saya pernah main dengan dia. Kami pernah pergi ke Hong Kong kalau tak silap. Dia satu orang yang kita kata dia pengalaman leadership dia main mungkin kan. Dia boleh bimbing kita. Dia boleh jadi contoh lah kita kata. Dia ketua pasukan ni dia kena aura dia. Dia kena ada aura dia. Itulah saya rasa. Apa lagi satu soalan tadi Soalan tadi satu lagi ialah pertahanan yang pernah memberikan Ustaz malam yang tidak dilupakan lah, yang paling suka. Saya macam saya kata, saya untuk setiap benteng yang ada dalam Malaysia ni, setakat yang saya sepanjang kerjaya saya tak ada rasa yang susah bagi saya. Sebab tak ada satu benteng yang saya rasa takut nak lawan. Dari segi pasukan mungkin, dari segi pasukan saya kata Pahang. Oh, zaman bila tu? Tahun bila? 90, dia mulai pada 93 sampai 97. Pahang defend dia memang kuat. Kan? Oh iyalah, betul. Pahang punya defend memang lain daripada tu saya rasa. Azhar Kamaluddin. Azhar Kamaluddin, sampai Mak Saleh seorang defend dia. Alan Davidson. Betul. Alan Davidson. Dia defend yang paling kita tak takut dengan defend yang Roberts ni. Tak takut. Kita yang susah bagi kita adalah defend yang boleh baca pergerakan. Bijak. Defend yang bijak. Dia tahu pergerakan kita. Kita nak pergi ke mana lepas ni. Itu yang susah. Alan Davidson dia pandai baca game. Dia tahu macam mana nak sekat kita. Itu saya rasa Pahang adalah dari segi defense mereka memang mantap. Wallah. Okey. Menarik. Terima kasih kepada Bro Azilo segi jadi panelis. Terima kasih Bro Gary. Kita nak dengar kesimpulan daripada Ustaz Effendi. Mungkin ada kata-kata semangat dan juga harapan kepada peminat bola sepak, kepada ada yang nak anak-anak dia jadi pemain bola, nak anak-anak dia jadi macam Ustaz Effendi, main bola tapi tetap jadi orang yang beriman kan. Jadi mungkin Ustaz boleh
kongsi sikit insyaAllah. Bukan nasihat tapi Silakan sebab Ustaz saya Effendi. rasa tak Ya. saya rasa Ya, sila, bukan Ustaz, nasihat tu, cuma perkongsian bersama sebab kita saya sendiri pun masih dalam perjalanan untuk baiki Ya. diri saya. Sebab bagi saya pemain-pemain muda yang sekarang ada sekarang ni, cuma bezanya sekarang ni banyak kelab kan, dia tak pakai negeri lagi dah kan, dia lebih kepada kelab. Kalau di Ya. Sarawak pun kelab Kuching kan, Kuching FA. Jadi orang dah tak rasa macam Betul. aku main Sarawak kan, aku kena jaga nama Sarawak ni, jangan ambil rasuah. Jangan ambil rasuah ni negeri punya maruah kan. Tapi sekarang kita banyak kelab. Walaupun banyak kelab, kita yang paling penting jagalah maruah diri kita, jagalah maruah pasukan kita. Kan? Dan di belakang kita sebenarnya ada peminat-peminat yang mereka ni punya harapan yang begitu tinggi dan mereka punya pengorbanan yang begitu besar. Kan? Kita saya sendiri kalau nak masuk padang main bola, nak masuk padang stadium tu, saya akan tengok crowd dulu. Saya keluar daripada terowong tu, saya akan tengok crowd dulu. Dan saya akan kata, saya tak akan kecewakan kamu semua. Kan? Sebab saya tahu ada di antara ada orang yang masuk stadium ni, mereka belanja duit dulu RM7, RM8, RM10. Ni besar duit ni. Mereka boleh beli susu anak mereka, beli sayur, beli makanan. Tapi mereka beli tiket untuk tengok saya main. Kan? Dan saya berjanji saya tak akan kecewakan mereka. Dan pemain-pemain yang ada sekarang, kamu kena tengok macam tu juga. Kan? Orang-orang ni mereka buat pengorbanan. Mereka bukan masuk dalam stadium dengan kosong. Mereka belanja duit kereta mereka, duit minyak mereka, parking mereka, kan, masa mereka. Jadi kita kena hargai semua ni. InsyaAllah kalau kamu semua main dengan menghargai semua apa yang peminat-peminat kamu bagi, Allah akan bagi kamu kebaikan, keberkatan. Dan untuk peminat-peminat semua, saya rasa kamu semua peminat-peminat kena faham, pemain-pemain yang kamu harap tu mereka adalah insan yang biasa, kan. Mereka bukan boleh buat satu perkara di luar kemampuan diorang, kan. Maknanya kena bagi semangat dengan diorang, kan. Kalau mereka menang, kamu raikan. Kalau mereka kalah, kamu raikan juga, kan, supaya mereka tidak rasa macam alah penonton ni kalau kita menang dia sukalah, kalau kita kalah dia maki hamun kita. Tak guna betul dia orang ni. Jadi tak ada kerjasama kat sana. Jadi saling menghargai satu sama lain akan mendatangkan satu hasil yang bagus untuk pasukan sebenarnya. Dan lebih-lebih sekali sekarang ni kelab kan, setiap bandar ataupun macam kita tengok Liverpool bukan negeri, dia satu bandar Liverpool. Kan? Tapi orang di Liverpool, bandar Liverpool tu mereka memang kalau sebut nama Liverpool ni, apa produk Liverpool pun dia akan beli. Kasut, slipper, baju. Jadi peminat-peminat kena inilah menghargai, pemain-pemain pun perlu menghargai peminat-peminat. Wallahualam. Menarik, Allahu Akbar. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Effendi. Tadi tak sempat nak masuk. Saya takut ada scam pula Ustaz Effendi. Letak nama Ustaz Effendi tapi Ustaz Effendi tak ada. Saya takut tadi Ustaz Effendi tak sempat masuk tadi. Takut nanti ramai kecewa nanti. Saya cakap ini Cik Dia ni letak nama Ustaz Effendi buat promosi, tapi Ustaz Effendi je tak ada. Tapi alhamdulillah Ustaz Effendi juga saya minta maaf dengan semua orang. Tadi buat persiapan. Tak apa Ustaz. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya maklumkan je, bukannya mereka tengok muka Ustaz dah okey Ustaz. Saya pun dah tenang dah tengok muka Ustaz. Saya risau Ustaz dah sempat. Mereka sanggup tunggu. Betul. Saya teringat saya nak sebut soal ada peminat yang bayar RM7 ketika tahun 90-an kan. Sekarang tiket pun ada dah RM20, RM30. Untuk setengah orang RM20-30 ni tak banyak, tapi untuk orang yang lain memang sangat banyak. RM20-30 tu mungkin harga satu tiket, tapi perjalanan mereka nak pergi ke stadium itu satu perkara lain. Saya ada kawan Ustaz, peminat bola sepak Sabah, duduk di Tawau. Setiap kali match Sabah dia tak akan lepas. Nak pergi ke Kota Kinabalu, nak ke Likas, dia kena naik flight dulu Ustaz. Dia sebelum tu kerja sebagai kerja di ladang saja, tapi semangat dia Ustaz kumpul duit, naik flight, nak pergi stadium, dapat jumpa dengan pemain-pemain seronok bagi dia. Jadi kita kena hargai lah. Ini pemain dan pasukan kena hargai peminat pun kena hargai pemain. Tadi Ustaz juga sebut soal kena beli merchandise ataupun memorabilia dibuka dan kolektor jersey lah.
setiap hari Sabtu Ustaz, kalau Ustaz buka di Facebook ada geng JFC hari Sabtu, GJHS, Ustaz boleh cari grup tu, yang mana kami kumpul JC lama ni Ustaz, Ustaz nampak ada JC Sarawak. Nanti saya nak minta sign Ustaz Effendi ni. Ada Ustaz pemain lah Ustaz Effendi, memang ramai peminat. Sama juga macam pasukan lain, macam saya sebut dengan Bro Jerry, Bro Azila awal tadi, nama-nama pemain di setiap pasukan tu 90-an tu Ustaz, semua orang kenal Ustaz. Bukan kata yang famous macam Ustaz Effendi, yang pemain simpanan pun orang kenal. Tapi Alhamdulillah, malam ni saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada Ustaz Effendi Bilahi, kepada saudara Gary, saudara Azelu sebab sudi bersama. Paling utama kepada sahabat-sahabat di luar sana yang sudi menonton, dengar saya dengan Bro Gary dengan Bro Azelu bercerita panjang. Dan paling utama dapat dengar Ustaz Effendi punya perkongsian lah. Panjang perjalanan hidup, sebenarnya pendek umur kita tapi kita rasa panjang. Tapi hargailah apa yang kita ada Ustaz. Usia kita ni yang berbaki. Saya sudahi dengan kata-kata hikmah. Malam adalah sejarah yang tak boleh khayal yang belum nyata, adalah kenyataan yang tentu siapa diri kita. Teruskan dengan perkembangan daripada Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, kerja-kerja kemasyarakatan. Kita dah nak menjelang bulan Ramadan ni. Orang macam Ustaz Effendi pun ada kerja dakwah dia, ada sekolah dia. Orang macam saudara Gary pun ada kerja hakiki dia. Dia ada sumbangan yang besar pada masyarakat. Bro Azilo pun sebenarnya banyak sumbangan pada masyarakat. Bersama semuanya bola, bersama dengan Boket FC, kita semua menyumbang dengan cara kita masing-masing sahabat-sahabat. Sebagai bangsa Malaysia, sebagai orang yang hidup di Malaysia, tanah tumpah darah kita ini, kita hargai kawan-kawan sekeliling kita, sahabat-sahabat Muslim kita, sahabat-sahabat Cina, India kita. Hari ini kita cuti, orang Tionghoa cuti, kita pula dapat cuti sama Ustaz. Jadi kita kena hargailah. Dalam Islam ada konsep lita'arafu, kita sama-sama hargai kawan-kawan kita. Ustaz Effendi banyak sumbangan dia, kita pun kena contoh segala perkara baik yang apa yang Ustaz Effendi cakap tadi. Terima kasih sekali lagi kepada semua. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Saya doakan kawan-kawan yang masih lagi kuarantin, masih lagi terkesan dari segi pendapatan akibat COVID, sama-sama kita doakan ya Ustaz, supaya mereka murah rezeki, sihat walafiat. Mana-mana yang ditakdirkan kehilangan keluarga, kehilangan rezeki secara kerjaan, kita doakan supaya mereka bersabar. Mana-mana kita boleh bantu, kita bantu. Tengok orang keliling kita, ada orang susah, jiran-jiran kita ada yang susah, sahabat-sahabat kita ada yang susah. Mana yang kita boleh bantu, bantu mana kita mampu. Bantu bukan sebab kita berada, tapi bantu sebab kita faham bila rasanya tiada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum.